Jadi kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita dapat jumpa lagi hari ini yang sepatutnya kita saya cadang nak pindahkan waktu tu sebab masalah-masalah teknikal minggu lepas kita buat Sabtu malam Ahad, hari ini saya buat pagi Ahad. Jadi kita harapkan bandwidth baguslah untuk supaya tak ada interruption sangat ni. Sebab minggu lepas tajuk Zaitu sangat penting sebenarnya sebab banyak orang kena rupanya. Lepas habis tu dalam seminggu ni ramai yang minta saya ceramah tu dalam bentuk online lah, dalam soft copy, dan saya dah masukkan dalam channel YouTube Ruqyah Hijrah ya. Jadi cuma banyak sangkut-sangkut lah sebab banyak sangat interruption ya, sangat gangguan masa tu, masa penyampaian, jadi sebab line pun tak bagus. Jadi masa bincang dengan Haji Amin, kita decide untuk ni lah, untuk tukar cadangnya, tukarkan waktu lah ya, waktu supaya kita masa tu orang tak ramai sangat masa tu ya, tak ramai sangat. Jadi itu cadangannya sebab kita nak minta tak nak ada interruption sangat. Dan saya minta maaf tuan-tuan dan puan. Saya rasa program mingguan ni sangat menarik dan sangat bagus. Saya rasa walaupun initially ni memang tak ramai orang ikut sebab mungkin tak nampak lagi dia punya kepentingan tu, dan insya-Allah saya rasa tak lama lagi kita akan nampak sebab isu kesihatan atau isu penyakit, rawatan sebagainya isu yang penting ya, dan perlu ditangani dengan baik dan perlu difahami dengan baik supaya kita dapat buat rawatan yang terbaik lah untuk kita yang sakit atau untuk bantu kita yang keadaan gangguan dan sebagainya ya. Jadi saya pilih tajuk ni, minggu ni saya pilih tajuk sakit ya, pain, sebab kita tak perasan ya. Saya akan cuba susun jadual pembentangan ni. Saya akan cuba, saya ada benda-benda penting saya nak highlight nanti lepas video ni ya. Jadi sekejap. Jadi saya akan pindahkan ni. Bila saya fikir kepentingan saya nak cakap ni dululah. Lepas kita tengok short video nanti ya, insya-Allah. Jadi pembentangan hari ini nak ceritakan pasal sakit ya, sebab sakit ni benda yang sangat penting ya, sangat penting. Inilah benda yang kita alami dari dulu lagi, daripada zaman Nabi Adam AS, manusia yang sama, dia ada masalah sakit ni. Sakit ni benda yang kita kata dalam segi pain lah, sakit. Tapi kita akan bincang nanti kemudian insya-Allah definisi dan sebagainya ya. So sekarang kita saya suka baca ayat ni. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilayna turja'un. Surah Anbiya ayat 35. Maksudnya setiap yang berjiwa akan merasai mati. Jadi semua yang ada jiwa, ada roh akan mati ya. Dan kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan ya. Yang sebenar-benarnya hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini peringatan Allah untuk kita nak menjelaskan bahawa kita ni akan menghadapi saat kematian. Kita akan melalui proses kematian. Dan proses ini sangat sakit tuan-tuan. Kita tengok dalam hadis ceritakan bagaimana orang yang mati dalam keadaan biasa tu pun sakitnya macam kena pancung dengan macam kita pancung 100 orang sebelah pedang. Sakit yang sangat sakit. 100 orang tanggung kena pancung dengan pedang, maksudnya itulah sakit, gambaran sakit. Bukan kita seorang tapi 100 orang kalau kena pancung, itulah gambaran sakitnya kematian. Jadi kita doa supaya kita diakhirkan kematian yang terbaik, yang baik. Yang terbaiknya mati syahid. Ya, so mati syahid ini tak sakit kata Nabi SAW. Jadi kalau meninggal sebab corona, syahid jugalah. Wallahu a'lam. Tapi dari segi pengurusan jenazah tak ikut macam syahid dunia akhirat, macam syahid fisabilillah, jihad fisabilillah. Tapi sakit juga, dan kita harapkan mereka yang meninggal sebab COVID sebagainya, mereka
dijauhkan daripada sakit ketika sakaratul maut. Sedangkan Nabi SAW juga menghadapi saat kematian dengan sakit, menanggung sakit umatnya, membantu umatnya dengan menanggung sakit itu sebagainya. Jadi sakit ni benda yang disebutkan macam-macam lah. Jadi kalau ikut tafsir Ibnu Jarir, ya, Ibnu Abbas memberikan pendapatnya mengatakan bahawa kami yang bahagian kami akan menguji kalian dengan kesulitan, keburukan, kebaikan itu termasuklah juga menguji dengan kesulitan, kesenangan, kesihatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan, petunjuk dan kesesatan. Itu maksud tadi menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kalau tengok dalam Quran, kalau sebut bab sakit, marid ni banyak ya, marid. Ya, kalau kita tengok contoh dalam surah Al-Baqarah ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Jadi itu disebutkan perkataan marid itu. Dalam hati mereka ada penyakit, kata Allah. Menceritakan tentang orang-orang Yahudi, orang kafir ya. Dan Allah tambahkan lagi penyakit mereka. Itu. Ataupun itu dalam penyakit hati ya. Kita tengok itu dah ada klasifikasi dari segi penyakit ya, sakit ni. Ada penyakit yang dalam hati, roh, penyakit yang berkaitan dengan qalbu, dengan hati. Dan satu lagi kategori penyakit yang berkaitan dengan fizikal. Contoh dalam ayat berkaitan dengan puasa. Yang Allah sebut dalam fa in kuntum maridan faman kana minkum maridan faman kana minkum maridan aw 'ala safari. Maksudnya faman kana minkum aw 'ala safari fa'idatun min ayamin ukhra. Maksud siapa yang berpuasa tapi sakit, maka dibenarkan untuk buka puasa dan ganti pada hari yang lain. Ini sakit ni benda yang Allah iktiraf. Maksudnya iktiraf, sakit ni ada. Sakit ni penyakit atau sakit ni, kesakitan tu wujud. Ya, wujud. Jadi kalau ada siapa yang ada soalan ke apa, boleh type atau nanti kalau kita ada masa untuk jawab, kita akan jawab. Kalau mana yang kita ada soalan atau bahagian-bahagian yang ringan, kita akan cuba jawab. Ya, soalan-soalan tu, insyaAllah. Okey. Jadi by definition ya, kita tengok saya pergi next slide seterusnya. Okey. Apakah dikatakan sakit? Definition dia. Apa definisi dia sakit ni? Jadi sakit ni mengikut International Association for the Study of Pain, IASP, Kesatuan Kajian Sakit Sedunia. Dia mentarifkan sakit ni sebagai pengalaman deria dan emosi, dua-dua deria dan emosi yang tak selesa. Dia tak selesa akibat masalah ada kerosakan tisu dan sebagainya ya. Yang mana ianya berlaku, ia sudah berlaku ataupun akan berlaku ataupun kerosakan sedang berlaku. Sakit tu boleh jadi macam tu. Dia kerosakan tisu tu dah berlaku sebelum ni. Dia ada penyakit kronik yang lama, dia ada diabetik contoh sakit kaki ya. Dia sakit kaki yang lama, ada gangrene, ada nekrotik sebagainya. Dan ini menyebabkan sakit yang agak lama, itu dia panggil kronik. Nanti kita tengok klasifikasi. Saya tak nak cerita banyak sangat pasal Amerika ni, tapi nak katakan sebab masa kita pendek. Tapi benda tu penting untuk faham bahawa sakit ada dua jenis, satu anti akut, satu kronik. Ya. Jadi dia boleh berlaku dah lama, baru berlaku atau sedang berlaku. Contoh kita kita tengah naik motor accident. Dia akan dapat sakit patah tulang sebab itu sakit. Itu yang sedang berlaku. Ya. Ataupun yang berpotensi akan berlaku. Contoh kita dah rasa panas. Contoh kita letak tangan kita dekat benda panas, kita akan tarik cepat sebab itu respon. Dia tak berlaku lagi tapi dia potensi akan berlaku kalau kita tak bertindak. Jadi badan ni automatik, dia ada defense mechanism. Kalau kita dekat benda panas, contohnya tangan dekat macam nak kena api, kita akan tarik cepat. Itu benda yang diorang kawal sebenarnya. Kita akan tengok nanti, saya akan cerita sikit, akan share sikit video ni untuk nanti kita faham. Sebab kerana video ni akan bercerita banyak benda yang berkaitan dengan apa yang berlaku dalam proses sakit tu. Saya tak nak cerita detail segi medical proses sakit tu. Ini bidang fisiologi atau anatomi, tapi kita akan bincang sikit. Saya akan tengok lepas ni, kita akan share sikit video untuk lihat bagaimana sakit tu ya. Jadi sakit ni ada banyak range dia, ada banyak dia punya range daripada teruk, daripada biasa, kebas-kebas. Ni semua sakit sebenarnya. Kita rasa kebas, kita duduk, kita berjalan lama, lepas jogging balik kita rasa kebas, kita duduk lama atas kursi, kita rasa kebas, kita lama baring pun kita rasa kebas, sampai yang sangat-sangat tak boleh bangun, lemah dan sebagainya. Itu sakit ya. Ada yang rasa macam kena tikam, macam kena cucuk ya, sakit macam kena tekan, sakit kusam ni macam dull pain, kita rasa macam tepang kuat, kita rasa sakit kat situ. Ada yang berdenyut ya, kalau kita kena macam bisul, kita rasa denyut-denyut ya.
Dia denyut tu datang, kejap tak ada, kejap datang, kejap itu denyut-denyut kita panggil itu berdenyut. Ini banyak berlaku dalam kes-kes ada bisul, itu kan rasa berdenyut Kita rasa macam kena cubit kita rasa macam menyengat, menyengat ni kita rasa betul kalau kita kena kesengat lebah tebuan semai. Kita rasa macam kena sengat. Itu betul kita rasa dia berdenyut. Itu dia akan datang dalam bentuk yang mungkin datang combination of gambaran sakit tu macam-macam Ada yang rasa terbakar. Ini banyak kes saya jumpa, saya juga ada kes yang datang, dia rasa terbakar, trigeminal neuralgia dia panggil. Dia rasa muka dia terbakar. Api turun daripada telinga dia atau daripada sudut telinga dia sampai ke mulut dia. Dia terasa macam api turun, membakar Dan sakit tu sakit yang kita rasa sakit tu lah Jadi dia keadaan sakit dia menjadi acute, sakit yang tiba-tiba ataupun dia berlaku kejap je. Macam kita cucuk, kita pergi injection kan. Saya buat ini yang kadang-kadang kita sakit ni menakutkan kadang-kadang sebab kita tahu sakit. Nak cucuk tu sakit, nak ambil vaksin cucuk sakit. Tapi dia akan hilang sekejap lah, tak lama dia hilang lah. Kadang tak pakai ubat pun dia akan hilang Ambil darah contoh, ataupun kita demam darah, kita akan kena cucuk sikit. Kita pun kadang-kadang nurse yang ambil darah dia akan spray tu dengan local anesthetic, dengan spray tu. Dia macam spray dekat kulit tu, dia rasa kebas dan dia akan cucuk. Jadi kita pun tak rasa sakit sangat. Tapi itu dia jenis yang acute. Ataupun dia satu klasifikasi sakit ni di kronik. Kronik dia lama berterusan. Ada je sakit. Ini banyak juga berlaku dan saya rasa ramai pasien yang datang untuk rawatan Islam untuk ruqyah ada yang jenis sakit macam tu. Sakit lama. Dan dia tak sembuh dengan analgesics biasa ataupun dengan ubat-ubatan biasa Malah setengah tu yang saya jumpa kes macam trigeminal neuralgia ni, dia rasa terbakar tu dah 10 tahun dan dah buat macam-macam dah. Doktor dah potong saraf tu masih ada sakit. Itu benda-benda pengalaman yang saya jumpa dan saya rasa penting untuk share pasal sakit ni dan kita faham sebab ini adalah benda yang paling common. Nanti kita tengok, nanti akan tunjukkan statistik sikit tentang sakit. Jadi saya stopkan video ni, saya nak share, stopkan PowerPoint ni, saya nak share. Okey doktor, dah ada. Okey, cuba tengok video ni. Video ni pendek je, tak sampai 5 minit saya rasa. Dan kita nak tengok macam mana bila kita terkena benda yang kita respon bila terkena benda sakit. Jadi sampai mana dia pergi dan kita nak faham tu sebab nanti bila saya explain nanti yang lain tu kita akan faham mudah benda ni kalau kita tengok video ni. Video sangat mudah dia. Cuma dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau tak faham nanti boleh tanya saya balik, saya cuba cerita balik kemudian Okey, kita tengok video. Desirable as it might seem, pain is actually a very important defense mechanism. It warns the body about potential or actual injuries or diseases, so that protective actions can be taken. Basically, noxious signals send. Jadi pain ni dia sendiri adalah protecting mechanism. Dia bukan penyakit. Dia memang bagus sebab dia nak lindung kita daripada benda-benda possibility untuk dapat injury. Jadi dia bagus. Macam contohnya kita nak benda panas ni, kita nak mengelak daripada benda panas. Jadi automatik benda tu kita kadang beyond control kita akan bertindak untuk alihkan tangan kita. Kita tengok lagi. Impulses to the spinal cord, which relays the information to the brain. The brain interprets the information as pain, localizes it, and sends back instructions for the body to react. Pain sensation is mediated by pain receptors, or nociceptors, which are present in the skin, superficial tissues, and virtually all organs, except for the brain. Okey, nociceptor ni reseptor untuk sakit ni. Dia dekat kulit, dia ada dekat permukaan, dia ada dekat organ dalam, dia ada reseptor pain ni sebab dia akan bagi respon ataupun impulse ataupun kepada otak dia akan bertindak balas macam tu These receptors are essentially the nerve endings of so-called first-order neurons in the pain pathway. The axons of these neurons can be myelinated, A-type, or unmyelinated, C-type. Myelinated A fibers conduct at fast speeds and are responsible for the initial sharp pain perceived at the time of injury. Unmyelinated C fibers conduct at slower speeds and are responsible for a longer-lasting, dull, diffusing pain. First-order neurons travel by way of spinal nerves to the spinal cord. Sampai to the extent kita kaji, maksudnya dari anatomi manusia kaji sampai pakar-pakar kaji sampai ke dia boleh tahu sampai detail macam mana respon bila kita kena pain kita kena pain insya-Allah. Sambung sikit lagi kita tengok anatomi. Where they synapse with second-order neurons in the dorsal horn. These second-order neurons cross over to the other side of the cord before ascending to the brain. This is how information of pain on the left side of the body is transmitted to the right side of the brain, and vice versa. There are two major pathways that carry pain signals from the spinal cord to the brain. The spinothalamic tract,
Second-order neurons travel up within the spinothalamic tract to the thalamus, where they synapse with third-order neurons. Third-order neurons then project to their designated locations in the somatosensory cortex. This pathway is involved in localization of pain. The spino-reticular tract. Kita tengok ya, dia ada saraf ni, dia bersambung 3 kali sampai ke korteks ya. Korteks ni kalau kita tengok korteks ni lah tempat di mana pain tu dia kita tengok dia ada representation dia masing-masing kat mana dalam kepala tu, kat otak tu kita tu yang bahagian mana yang disarafi lah. Jadi kalau ada impan dia akan sampai kat situ, dia akan interpret kat situ dan dia akan hantar respon balik ya. Order neurons ascend to the reticular formation of the brainstem before running up to the thalamus, hypothalamus, and the cortex. This tract is responsible for the emotional aspect of pain. Pain signals from the base follow a different route to the thalamus. First-order neurons travel. Dia ada 2 track tadi ya. Jadi kita tahu satu untuk yang dia control emotional aspect. Jadi satu lagi tu memang physical aspect lah. Yang satu lagi emotional ya. Mainly via the trigeminal nerve to the brainstem, where they synapse with second-order neurons, which ascend to the thalamus. Pain from the skin, muscles, and joints is called somatic pain, while pain from the internal organs is known as visceral pain. Visceral pain is often perceived at a different location in a phenomenon known as referred pain. For example, pain from a heart attack may be felt in the left shoulder, arm, or back, rather than in the chest where the heart is located. This happens because of the convergence of pain pathways at the spinal cord level. In this example, spinal segments T1 to T5 receive pain signals from the heart, as well as the shoulders and arms, and the brain cannot tell them apart. Because the superficial tissues have more pain receptors and are more often injured, it's common for the brain to make an assumption that the pain comes from the shoulder or arm instead of the heart. Okey. Kita share balik kita punya slide ya. Okey, tadi kita dah tengok macam mana fisiologi sakit tu tadi, dan kita tengok akhirnya dia akan sampai ke otak lah untuk diinterpret. Dan kita tengok pathway dia sangat unik kalau jadikan pain tu. Dia pergi ke tulang belakang tu, kita tengok spinal cord. Dia cross dulu. Dia daripada belah kanan, dia akan cross belah kiri, naik ke atas ke otak. That's why dia akan bersilang kat situ, dekat tulang belakang. Dan kalau kita tengok, dia akhirnya pergi ke otak lah semuanya. Semuanya akan pergi ke otak dan akan diinterpretasi kat situ. Jadi sangat unik. Sampaikan kita tengok kenapa kalau kita tengok patient datang kalau heart attack ataupun ada masalah jantung, ischemic heart disease, dia akan rasa sakit kat bahu sebab dijadikan Allah Ta'ala, kita tengok tadi, nociceptor tadi, banyak dekat kulit, kurang dekat dalam organ. Jadi macam tu menyebabkan nanti bila sakit, dia lalu kat tempat laluan yang sama, dia akan bertemu dan kita rasa nanti yang sakit tu dekat bahu. Jadi kena hati-hati kalau sakit bahu, sebagainya kebas-kebas, dan kita kena tahu itu mungkin ada efek dengan organ dalaman. Dan kita doktor macam akan tanyalah sakit bahu ke kebas-kebas kat tangan sebab dia macam sama. Dia kadang-kadang kita tengok yang lebih rahsianya dekat kulit daripada rasa dekat dalam jantung. Itu benda-benda yang berlaku lah. Jadi kita tengok satu lagi yang menarik, tengok kebanyakan yang pergi kepala. Sebab saya kalau buat rawatan Islam, buat ruqyah sebagainya, saya fokus dekat kepala. Sebab kadang-kadang kepala ni dikontrol banyak benda. Dan kita tengok sepanjang perjalanan impuls tadi daripada reseptor sampai ke otak tadi, sepanjang tu boleh jadi macam-macam. Ya? Kalau berlaku kerosakan saraf contoh, dia akan kacau. Itu nanti kita tengok yang jadi kronik. Ada jenis-jenis sakit atau pain ni yang kita kata dia ni jenis yang berasal di saraf nociceptor tadi, atau berasal masalah kondak tadi, atau masalah sakit tisu rosak tadi dekat ujung saraf tu, maka dia punya tu tak sama, dia punya cara impas dadu pun dia akan jadi kacau, tak sama. Dan saya rasa kalau ada makhluk halus, ada gangguan sihir contohnya, dia akan kacau ni sistem ni. Dia akan kacau, perjalanan ni pun akan kacau. Dia akan tambahkan sakit. Dia akan stop tak sakit atau dia akan tambah sakit. Itu benda yang dia boleh buat. Dia akan tipu kita, dia akan tambah sakit tu. Itu benda-benda yang saya jumpa banyak patient. Contohnya kaki dah kena potong, amputation, above knee amputation, tapi dia masih rasa sakit dekat lutut. Mana datang sakit tu sedangkan lutut dah tak ada. Jadi itu benda-benda yang saya rasa saya banyak kes macam ni, menjadi kita akan jadi takjub.
perancangan orang tu sangat hebat dia jadikan kita, tapi juga kita tengok gangguan tu je hebat juga, ujian tu hebat. Jadi kita tengok macam tu ya. Jadi kalau sebentar ya. Sebenarnya saya dah pindahkan ya. Saya pindah sikit slide sekejap ya. Minta maaf. Saya pindahkan balik slide ni sebab dia tak ikut flow saya punya. Okay. Jadi kenapa kita tengok, kenapa saya ambil topik ni sangat-sangat penting, sebab kalau tengok ni kajian dekat dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Kajian ni dah lama sebenarnya, tahun 2012 tak silap saya. Dia mengkaji tentang apakah kita panggil reason for encounter ni, reason RFE ni. Maksudnya apakah sebab, kalau kita dalam Amerika kita panggil the chief complaint atau chief presenting complaint. Apa alasan utama pasien datang ke klinik. Yang ni kajian ni dibuat di klinik kesihatan dan juga klinik swasta, GP ya. Jadi kalau kita tengok adalah figure ke situ, banyak juga dia kaji, survey dia buat, hampir dekat-dekat 140,000 orang pesakit yang datang ke klinik. Dekat swasta ada 50,000, ada 100,000, dekat public ada 40,000 ya. Kita tengok dekat public ni 40,000 tak ramai, tapi swasta ramai 100,000. Tapi overall result kita tengok kalau kita tengok result ni daripada yang datang 141,000 ni, kita ada 340,000 lebih kurang yang datang tu dengan chief complaint dia sakit. Maksudnya dia datang dengan sakit, dengan komplain utama dia, dengan aduan utama dia, saya sakit doktor. Sakit kepala, tak kisah sakit kepala, sakit perut, itu benda nanti saya tunjuk nanti. Ada beberapa slide lagi saya tunjuk, maksudnya sakit apa yang common. Jadi kalau ikut kajian ni, setiap 100 pesakit yang datang, 27 orang, 28 orang tu memang komplain dia sakit. Jadi dia jadi sangat-sangat common, sampai kan doktor pun dengan sakit ni pun dengar tak dengar. Yang kadang. Jadi kadang kita tak ambil pot sangat. Mereka kata, itu sebab saya kadang-kadang nasihat pesakit lah. Dia bukan sebab apa, bila kita jumpa doktor, pergi klinik, satu benda yang penting untuk kita serius sebab sakit tu. Sebab doktor diagnosis, nanti saya akan cerita bab diagnosis. Diagnosis doktor bergantung apa yang kita cerita atau apa yang dia tengok kat kita. Jadi doktor akan buat satu solusi, akan buat satu keputusan diagnosis dia kata, tengok sakit tak berapa, sebab kita datang tu kena relax. Kita rasa datang sakit tu, kalau kita sakit, kecualilah. Kecualilah kalau kita kata, boleh dengar internet masih juga tak stabil. Boleh dengar Boleh Okey. Jadi kalau ikut kita datang klinik tu, kalau kita kata kita sakit kepala, kita tak menunjukkan sakit kepala. Doktor kata ini betul ke tak betul. Doktor akan jadi was-was. Ya, tapi ada kes-kes yang selesai pesakit ni dia sakit dia tahan sakit. Dia jenis orang yang sakit bagi biasa, bagi dia tu biasa. Orang kampung contohnya, kerja kampung, kerja berat biasanya. Kerja dia memang kerja berat, kerja buruh sebagainya. Dia kalau datang jumpa kita tengok dia tu, dia sakit sebenarnya. Dia sakit tapi dia tak menunjukkan sakit dia. Ini kerana jadi doktor pun kita kena banyak juga bergantung Allah Ta'ala. Bila kita tengok pasien ni, nampak macam tak sakit, dia datang cerita elok, cakap elok. Rupanya saya ni berlaku juga kepada seorang, baru ni ada seorang sahabat saya, arwah dia meninggal. Dia kena COVID ni. Anak dia cerita, masa dia bawa ke klinik tu, SpO2 dia tu, oksigen dia tu dalam 80%. Tapi kalau tengok dia tu, dia relax je. Dia jenis selama, dia ni orang yang selalu kat masjid, dia orang yang baik, sangat soleh orang ni. Dia tak, kita kalau 80% tu, kita dah nampak macam nak mati dah. Kita kan rasa panik, muka pucat, kita rasa nafas laju semua. Dia tak, dia relax. Sampai doktor pun tengok, sampai yang tengok pun setengah MA kata, oksigen 80, takkan dia tak teruk, tak nampak macam shortness of breath, macam dia tak ada sesak nafas. Itu gambarnya. Sakit ni sangat subjektif. Jadi ada orang yang kita tengok dalam keadaan sakit tu dia boleh tahan. Dia boleh tahan. Ibu-ibu yang kita tengok orang hebat ni, ibu-ibu lah. Ibu-ibu yang mengandung. Dengan mengandungnya kena kerja. Sakit tu tapi dia tahan. Jadi kalau kita tengok yang datang komplain ni, sakit ni macam-macam lah. Kita tengok daripada 100 yang datang klinik, 30 dekat 28 orang tu biasanya komplain dia sakit. Yang lain tu adalah demam sebagainya. Kita tengok ini majoriti je sakit ya. Jadi ini kajian tahun 2012 ya. Tengok next slide ya. Dia sakit ni juga kadang kita tengok kalau tengok kajian KKM ni, dia ada beza kan lelaki dengan perempuan. Ya, lelaki dan perempuan. Dia ikut umur pun ada beza sikit. Tengok umur lelaki dan perempuan yang perempuan biru yang segi persen agak tinggi. Saya rasa perempuan ni datang
Dia sebab isu-isu banyak sebab perempuan ni banyak juga urusannya dengan antenatal check up dengan macam-macam kan. Jadi memang kita tengok akan lebih tinggi. Tapi saya tengok dari segi range umur, tengok yang sakit ni dia mula yang teruk nanti dari remaja 12 tahun. Yang bawah tu kurang pun datang sebab kompleks sakit. Sebab budak-budak ni kita tak tahu sakit pun. Tapi nak tengok yang bila start remaja atau start umur 5 ke 19 tahun ni, dia ternampak dia punya akan naik. Spike dia punya. Yang datang dengan sakit ni dah akan naik. Dia akan turun dia bila dah umur lebih 60. Dia dah kurang. Tapi kalau sakit kronik dia akan ada lagi lah. Ya. Satu lagi yang kita nampak beza ni, race. Yang datang ni kalau tengok akan datang klinik ni, 60% ni orang Melayu. Ya. Lepas tu 20% Chinese, Indian. Ni kalau ni yang komplain sakit tadi lah. Ya, datang sebab sakit. Jadi kita satu benda yang saya tengok dekat hospital kan masa saya kerja ONG dulu, ada orang yang setengah bangsa ni yang dia punya pain threshold dia sangat-sangat rendah banding dengan setengah-setengah bangsa lah, setengah-setengah bangsa lain. Contoh kalau bersalin contohnya, kita tengok yang akan teruk nak manage patient-patient yang bangsa daripada bangsa India contohnya. Nah itu kalau bersalin tu dia akan jadi, dia tak sama lah. Kalau bab bersalin ni lain sikit daripada bab sakit biasa. Kalau bersalin tu dia akan jadi sakit yang sangat kuat dengan dia menjerit sebagainya. Yang paling tahan Chinese, orang Cina. Kalau bersalin ni diam, tak cakap apa pun. Study sangat-sangat tabah. Itu bukan dah faktor-faktor bangsa. Ya. Itu sakit tentang, kalau kita kaji sakit dari segi aspek bangsa. Ya. Ada bangsa yang kita tengok dia sangat-sangat tahan dari sakit. Kalau ikut yang datang, yang paling banyak sakit perut lah dekat sini. Ikut kajian Kementerian Kesihatan ni, paling banyak sakit perut, sakit otot, sakit kepala. 3 sakit ni yang agak common, yang kita kata sakit yang datang ke klinik kesihatan. Ya. Okey, dekat hospital macam mana? Dekat hospital pula, kalau admission paling banyak lah. 78% yang datang masuk ke kecemasan A&E, Accident Emergency Department Hospital, 78% ni memang orang yang sakit, datang sakit. Macam-macam sakit lah, accident, sakit patah. Itu yang kita tengok, sakit jantung. Itu yang banyak kecemasan, dia tak sama macam setup dia dekat klinik kesihatan. Sebab hospital ni memang tempat dia ambil kes-kes emergency. Dan 78% atau hampir 80% tu memang sebab sakit. Ya. Jadi kita tengok ada isu juga dekat hospital ni. Ni kajian ni saya tengok daripada Kementerian Kesihatan juga. Dia buat report pasal kajian tentang macam mana dia manage sakit ni di hospital, di set up kecemasan. Ya. Kalau kita tengok kajian ataupun Kementerian Kesihatan, dia faham benda ni berlaku. Ya, dia berlaku, tapi benda ni tak boleh nak buat apa sangat. Kita tengok keadaan hospital kita kecemasan ni sangat sibuk. Sekarang ni lagi teruk. Ya, dengan COVID macam-macam kita tengok sangat hebat ujian untuk frontliners atau mereka yang kerja di kecemasan. Sebab dah tak nak ikut dah protokol. Masa saya kerja kementerian dulu, kita tengok, kita design supaya kita boleh bezakan kes. Kes mana emergency, warna merah, kuning, biru, kita dah bagi tag kat patient sebab kita nak senang nak manage dari segi isu bab sakit. Yang kita tengok. Ya. Jadi kalau tengok banyak kes, ikut kajian KKM ni, masa dia decide, ni dia buat report ni sebenarnya baru, tapi kajian ni dah lama. Dia baru keluar report ni. Tahun lepas rasanya, tapi diikutkan kajian dah lama. Dah bertahun-tahun tapi tak keluar report ni. Dia baru keluar. Dia under treatment of pain. Dia tak berapa rawat. Kalau pain ni, tentu saya kata kalau setengah-setengah doktor, kita dah tak anggap pain ni jadi benda yang kita kena fokus sangat. Sampai dia jadi oligoanalgesia. Maksudnya, kita tak rawat proper lah. Yang pasien yang datang dengan sakit ni. Kecuali yang kita klasifikasikan rate. Kalau kita tengok nanti dia ada rate zone. Kalau green zone dah kira, kalau situ kita akan tengok lambat, kita akan, kalau kecemasan ni, kita datang dengan green zone ni, kita akan lambat sikit tengok, kita akan bagi ubat yang apa, kita balik. Yang red zone tu kita akan fokus banyak sebab dia banyak kes emergency, sakit jantung dan sebagainya. Kita tengok tu dekat red zone lah. Hanya 38% yang dapat analgesic. Jadi ini memang saya rasa benda tak tahu nak ubah ke tak ubah, tapi dia berlaku lah dekat hospital. Sebab saya kerja hospital kat dulu. Kadang-kadang bila patient discharge, kita tak fikir pun, kadang-kadang discharge tu dengan seizure contoh. Saya ONG dulu. Jadi bila kita discharge patient okey dah tak ada apa, baby buat balik. Emak tadi sebenarnya di seizure. Seizure tu operation. Jadi operation tu kadang kita kena bagi antibiotik. Kalau saya nak bagi dia painkiller sikit, paling kurang Panadol, PCM ke untuk nak bagi dia bekal dia balik. Tapi dan keadaan kita sekarang ni rasanya banyak, tak tahu lah saya dah lama tak kerja hospital, tapi nak katakan masa zaman saya tu kita tak bagi pun kadang. Analgesic ni kita pun tak fikir lah. Kita rasa macam lepas seizure ni patient psikologinya dia tak sakit sangat sebab dia dah dapat baby sebagainya. Saya rasa macam tu kita pun tak bagi PCM. Ini bukan benda rutin kita bagi. Jadi tak masuk dalam list dia pergi farmasi tu PCM tak ada. Tapi kita bagi untuk anak lah. Dengan kita bagi ubat untuk sapu tarik pusatnya, kita bagi. Kerana antibiotik kita bagi. Antibiotik ni benda penting untuk operation. Itu berlaku. Jadi itu kalau dekat hospital kita bagi oligoanalgesia. Kita tak bagi, tak prescribe sangat. That's why tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan pernah masuk kecemasan,
Bila sakit biasa-biasa, dia tak fokus. Walhal kita tengok untuk diagnosis sakit dan juga nak rawat sakit ni, perasaan rasa sakit ni, itu benda yang kena handle. Kita tengok Royal College of Surgeons and Anesthetists tahun 1990, dia bagi kita ada kata any failure to relieve pain in both morally and ethically unsuitable. Maksudnya, kalau kita gagal untuk buang sakit ni, rawat sakit ni, dia jadi morally dan ethically wrong lah. Dia tak boleh terima benda tu kan. Tapi tak macam mana kalau kita sibuk itu, kita tak fokus sangat tentang sakit tadi. Pasien datang biasa sakit, kepala kuat, demam masa tu kan. Kita dekat hospital ni biasanya, kita jadikan prioriti dapat diagnosis tu. Sebab kita rasa itu konsep, kalau kita kerja hospital, doktor kat hospital kita rasa nak cari apa punca dia. Jadi terpaksa kaji, kita akan buat patient ni, test dulu. Kadang-kadang tak bagi ubat demam pun. Dah masuk ward pun kita masih tak bagi ubat demam. Sebab kita nak tengok demam dia macam mana. Kita tak bagi ubat demam tu. Kita bagi Panadol untuk hilangkan sakit kepala dia. Sebab kita nak tengok pattern dan sebagainya. Jadi kita nak diagnosis tu lagi prioriti daripada hilangkan sakit. Jadi kalau kita tengok, kalau ikutlah sebenarnya, dari segi praktisnya, tak boleh buat macam tu. Kita kena bantu pasien tu kurangkan sakit dia. Nanti kita tengok apa sebab, nanti kita cerita sikit ya. Dan Royal College of Surgeons and Anesthetists tahun 90 ni, dia bagi satu minit, dia kata all patients have the right to pain relief. Dia kena ada hak dia untuk dapat rawatan ataupun mengurangkan sakit dia. Jadi ini memang patutnya jadi tanggungjawab perawat. Ya. Sampaikan pada 11 Oktober tahun 2004 ni, masa Global Day Against Pain, dia bagi statement, dia kata the relief of pain should be a human right. Hak kita untuk dapat rawatan atau bantuan atau rawatan daripada sakit. Sakit ni macam-macam lah. Perasaan sakit tu atau berasa sakit tu perlu dirawat. Ya. Itu benda-benda yang berlaku ya, dekat hospital. Jadi baru kita bincang tentang sekarang dah 10.30. InsyaAllah. Okay, saya akan cuba bincang laju je benda ni. Okay. Sakit ni kita bagi dua. Ada sakit kita panggil acute, tadi saya sebut, sakit yang pendek, yang tiba-tiba, dan satu lagi kronik. Ya. Dan sakit pula kita dalam bahagian acute pun kita akan bagi dua juga. Kita ada nociceptive ni. Disebabkan kita tengok saraf reseptor tadi, dia sampai kat tempat bahagian rosak dalam badan. Satu lagi neuropatik. Neuropatik ni memang berlaku kerosakan pada atau kepincangan pada sistem saraf. Ada masalah pada sistem saraf. Itu dia menyebabkan kesakitan yang kronik. Itu dua lah. Jadi kalau tengok setengah penyakit, okey, yang sini acute, jadi selalu jadi kena sakit arthritis, inflammation of the joint, maksudnya radang sendi, seperti osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, ini semua benda-benda yang sakit acute. Kalau tanya saya macam mana keadaan macam ni, ada gangguan? Ada. Itu yang kanan jadi bila sebab orang Islam kita nampak. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah Allah bagi kita jalan. Ruqyah Hijrah ni ada jalan untuk nak bezakan sikit. Ada gangguan ke tak ada gangguan? Tapi kalau tak ada gangguan pun kita rawat juga, sebab kita sangat yakin bahawa Quran ni huda wa syifa, ya, menyembuhkan penyakit. Dan kalau tengok Ibnu Qayyim rahimahullah, dia dalam kitab dia Zadul Ma'ad, kalau kita tengok Zadul Ma'ad ni jilid 4 tu, dia khusus menceritakan tentang tib nabawi, ya. Dia sampaikan apa ni, Ibnu Qayyim kata, Ibnu Qayyim rahimahullah kata, malahan sakit fizikal pun akan sembuh dengan Quran. Zaman Ibnu Qayyim ni, dia hidup tahun 1250 sampai ke 1300 Masihi masa tu. Kita tengok zaman tu, zaman medical knowledge ni tengah boom, ni tengah ramai orang hebat, orang-orang cendekiawan Islam bidang-bidang perubatan. Dan kita tengok sebenarnya benda-benda ni sangat penting. Dan kita tahu zaman tu Ibnu Qayyim masih menekankan sebab tentang pentingnya Quran untuk rawat penyakit-penyakit ni. Nanti kita akan bincang depan. Ya. Jadi lepas tu ada sakit-sakit lain, sakit tulang, sakit otot, sakit muskuloskeletal, osteoporosis, spondylosis. Ini semua penyakit-penyakit berkaitan dengan tulang lah, tulang belakang. Spondylosis ni selalu sakit. Ramai pasien yang kena macam ni. Ya. Dan alhamdulillah saya rasa saya banyak bantu pasien-pasien yang agak teruk lah. Spondylosis teruk, katakan ada masalah dekat cervical, dekat level tengkuk sebagainya. Dan saya alhamdulillah dekat ruqyah hilang. Ya. Ini berlaku pada seorang pasien saya, dia ni pakar bedah dan dia sakit tengkuk yang sangat teruk dah lama, dan dia bagi epidural eject pun dia masih tak hilang, dan alhamdulillah dengan ruqyah hilang, terus hilang. Itu benda-benda yang berlaku. Dan ramai pasien lagi yang sakit belakang ni, backache sebab kadang spondylosis ke ataupun prolapse disc sebagainya, itu akan sembuh dengan ruqyah. Ya. Jadi ini penyakit yang berlaku kalau kita ada sakit akut lah. Ya. Ada juga penyakit yang macam angina jantung. Kita rasa macam ada gangguan darah tak bagus, flow tak bagus, jadi jantung kita sakit. Sakit sebab kanser, sakit kadang-kadang jadi kronik kadang-kadang. Ya. Selepas pembedahan, jadi kita tengok lepas pembedahan ni memang akan sakit. Sunat pun sakit tuan-tuan. Jadi saya kadang pasien sunat ni memang saya akan bagi, kalau sunat walaupun kita tak under GA, kita bagi proper lah. Sian budak-budak ni sakit, sangat sakit. Bila kita buat sampai habis tu,
Bila habis GA sakit lagi teruk. Setengah jam lepas habis GA tu, habis lokal kita bagi tu, dia akan sakit yang sangat kuat, sangat pedih. Itu maksudnya sakit tu sebab kita buat minor operation pun akan jadi sakit. Lebam-lebam, patah. Dan siapa yang ada lebam ni akan rasa sakit. So kata pun terlanggar ke apa, dia akan jadi lebam, dia jadi sakit. Patah sebagainya. Sakit gigi, sakit asam, itu semua benda-benda yang sakit acute. Sakit kronik ni dia lama. Kadang dia berbulan bertahun, kadang bertahun-tahun. Saya ada patient saya 10 tahun sakit. Bukan setengah tu. Ada setengah tu ikutkan saya ada seorang patient tu. Walaupun dia sakit tu macam allergic je, tapi dia sakit dah sangat teruk lah. Dia melibatkan benda lain, sendi-sendi. Tapi bila rukyah rupanya bila patient sakit sihir ni dia akan jadi lama. Saya tak pernah, saya jarang misdiagnose pesakit yang kronik. Kadang-kadang saya akan, walaupun kita tahu dia dah pergi medical treatment, dia dah ambil ubat macam-macam dan sakit tu tak hilang. Dan kita kena nasihat patient kadang-kadang. Kalau rasa siapa kita yang memang ada sakit kronik, should check. Saya kata taklah kata semua sebab jin, tapi should check untuk buat rukyah, rawatan. Kalau ada jin, kita rawat, buang jin tu. Kalau kita tak ada jin, kita sakit medical, kita cuba, insya-Allah akan hilang. Saya patient gitu. Rasa makcik ni 30 tahun, 10 tahun yang makcik ni. 10 tahun ni dia sakit lutut. Jadi meniaga nasi lemak kat Taiping. Saya ingat lagi makcik ni 5 tahun dulu. Dia dah berubat macam-macam, tak mau hilang sakit dia, tak nak operation. Lepas tu dia ni pergi mata-rata dah. Dia kata saya jumpa doktor ni yang ke 126. Dia dah jumpa 125 perawat dah. Dan bila bawa tu dan anak dia booking 5 hari untuk hari-hari rawatan. Dan nampak gambar kan benda ni. Sangat teruk lutut dia tu, arthritis bukan, nak kata tak tahu nak kata apa sangat teruk sampai dia tak boleh berdiri lama. Dia nak semayang susah atas kursi. Tapi nak katakan itu boleh berlaku dalam keadaan macam tu. Jadi dan alhamdulillah 5 hari rukyah tu hilang sakit dia. Sampai hilang sakit tu alhamdulillah, dan dia boleh buat kereta semua sekarang. Cuma anak dia tak bagi dia berniaga lagi lah. Sebab dia ni berniaga nasi lemak sangat famous dekat Taiping. Jadi benda macam tu dia berlaku benda macam ni. Dia jadi kronik, lama sangat sakit. Ada yang tak tahan tu akan akhirnya buat total knee TKR, total knee replacement dah, buat macam-macam, tapi dia akan hilang sakit tapi fungsi dia tak sama lah. Tu ramai orang takut kadang-kadang nak decide nak buang total knee. Bukan mudah lah, dia akan fikir macam-macam. Sebab lepas buat total knee replacement ni, dia tak dapat fungsi normal balik lah. Sebab dia bukan macam kita, masa kita ada knee kita tu kan. Tapi dah sakit dah macam mana. At least paling kurang total knee boleh hilangkan sakit lah. Sebab kita buang bahagian yang sakit tu. Jadi banyak kes macam ni, arthritis, vasculitis, saya ingat lagi. Vasculitis ni benda yang lama lah. Pasien saya ni kesian dia. Vasculitis ni kaki dia. Dia memang, dia bukan allergic lagi dah. Dia memang inflammation of the blood vessel. Sampaikan dia sakit, sentiasa sakit, tak boleh tidur sebagainya. Itu berbulan-bulan. Jadi sampaikan dah buat macam-macam tak boleh. Itu benda kalau alhamdulillah hilang. Itu mungkin sebahagiannya sihir, sebahagiannya daripada memang infection kot. Wallahu a'lam. Fibromyalgia, migraine selalu sangat komplain buat migraine. Migraine sangat-sangat selalu kuat kena. Dan dia migraine ni saya rasa kalau lah tak kurang juga nak ubat, please kalau boleh datang untuk check untuk rukyah. Dia ganggu. Ini kepala ni selalu tempat yang ganggu sebab kepala kontrol banyak. Kita tengok tadi macam mana kepala penting. Dari situlah akhirnya semua saraf-saraf ni, dari situlah kita interpret semua benda-benda yang ada sekeliling kita, di badan kita. Ataupun kanser. Ada juga yang sebab asalnya acute tapi jadi kronik. Contohnya accident. Saya ada patient ingat baru ni awal tahun. Itu patient ni dia accident lama dah 3 tahun. Tapi sakit dia tu walaupun patah tu dah elok semua, sakit dia tu masih ada dan sakit sangat teruk. Dia sampai tak boleh berjalan, kaki dia kecut, atrofi sebab dia menahan sakit dan dia tak guna kaki dia yang sakit tu. Akhirnya dia atrofi dan dia dah tak boleh ubat, maksimum ubat dah. Cuma dia tak nak ambil morfin je, dia tak nak ambil opioid. Morfin ni kategori bukan dadah lagi dah, ni memang dadah sangat dia yang takut tadi ketagih kan. Jadi itu boleh hilang tapi tak hilang sempurna lah. Dan alhamdulillah dapat rukyah dan 3-4 kali tu hilang sakit dia. Dan dia jadi biasa lah sakit tu hilang, masya-Allah. Lepas tu dia pergi, saya kata pergi tengok balik, check balik tulang belakang semua. Maka alhamdulillah dia pergi hospital balik check. Dan sikit masalah spondylosis pun tak pasti, dan alhamdulillah dia operate kurang lah, sekarang ni dah macam biasa. Jadi itu pun sama, kita tengok sakit kronik pun kita ada nociceptive dan juga neuropathic. Jadi kalau nociceptive ni maksudnya bahagian hujung saraf tu memang tengah ada masalah. Yang biasanya dekat sendi, tendinitis, gout, sakit tengkuk belakang, tumor, penyakit radang usus. Ini saraf tu dia sampai dekat organ yang ada masalah, so dia akan sakit. Neuropathic ni sakit sebab saraf tu ada problem. Especially orang yang kencing manis. Kita panggil diabetic neuropathy, dia saraf dia tu rosak lah sebab kencing manis. Dia jaga tuan-tuan kencing manis. Jadi jaga makan, amalkan cara hidup sihat. Sakit lepas kayap. Kayap ni kesian fashion. Kalau kena kayap ni dia virus. Kayap ni
dia kalau kena tu, walaupun dekat permukaan tu dia rasa panas, rasa sakit sebenarnya. Walaupun kata virus tu dah kering, kayap tu dah kering, tapi dia memang sakit tu lama. Ya. Kecederaan saraf tunjang, ya. Kalau stroke contohnya, ini benda-benda yang kerosakan part-part organ saraf yang kita rasa dia menyebabkan sakit. Ini pun ambil. Okey. Sampai slide tadi kita sangkut dekat ni, sakit kronik. Okey. Saya pergi next slide lah. Ya. Kita tadi sakit kronik pun kita akan bagi dua, nociceptive dengan neuropathic. Nociceptive ni maksud kerosakan organ yang tempat saraf, last ujung saraf tu, organ di situ rosak atau ada masalah. Akan jadi sakit kategori itulah. Neuropathic ni sakit disebabkan oleh saraf tu sendiri rosak atau ada masalah, atau contoh macam kencing manis, kita ada diabetic neuropathy. Jadi kalau kencing manis selalu dapat saraf sakit-sakit, kebal-kebal, rasa sakit macam-macam, ya. Ataupun orang yang kena stroke, ya, ada masalah kecederaan dekat saraf tunjang, itu benda-benda yang akan menyebabkan sakit akan berterusan, ya, sakit yang lama. Sebab kanser, ya, kanser ni juga sebab dia yang terlibat tu dekat mana lokasi ni, kita tengok saraf rosak, maka dia akan shooting pain tu akan ada datang, sakit-sakit tu kan ada juga. Kalau patient kanser memang sakit lah, kita bagi dia paling kuat kita bagi dia morfin kadang-kadang untuk hilangkan sakit, ya. Ini sangat-sangat boleh dibantu dengan ruqyah, ya, pengalaman. Okey. Next slide, ya. Ini kita sambung tadi. Ini yang dekat hospital tadi, saya rasa slide ni tak apa, saya skip lah. Ini kadang masalah hospital banyak isu, kadang kita doktor tak fokus sangat lah. Kadang doktor sibuk dengan tadi, diagnosis tadi, kita lupa nak fikir pasal sakit yang rasa-rasa sakit ni boleh tahan ni, patient boleh tahan. Maka kita akan jadi kadang-kadang kita lupa dari segi manajemen sakit ni dekat hospital. Jadi saya nak sebut sini, bila kita nak sampai tahap mana kita nak minta pertolongan atau bantuan atau rawatan. Itu benda-benda yang penting untuk kita faham, untuk kita assess. Kita kena sedar benda ni, ya. Kalau akibat kecederaan, kemalangan, ada luka besar, kan, ada patah teruk sebagainya, jadi ini semua kena bagi kecemasan. Ya. Saya cadangkan jangan ditunggu. Pendarahan perlu dikawal dengan baik supaya tak nanti akan jadi masalah. Ya. Ini benda-benda yang menyebabkan maut. Ya. Jadi kita kena tengok. Patah tu mungkin sendiri tak maut, tapi boleh juga ada fat embolize, itu benda-benda yang kita menyebabkan maut juga. Jadi kalau boleh jangan tunggulah, ini emergency. That's why kita anggap ni emergency. Kena pergi terus kecemasan, ya. Itu kena nak minta bantuan terus, ya. Sakit dalaman yang akut dan tajam. Ini juga mungkin ada masalah serius. Kita rasa sakit perut biasa, tapi hati-hati tuan-tuan. Ada sebenarnya jadi masalah besar. Appendix itu contoh. Kalau pasien ni, anak kita ni demam, demam kuat, lepas tu perut sakit, kembung perut, kena pergi hospital check, ya, betul-betul, ya. Ruqyah boleh, tapi itu temporary. Saya rasa elok pergi hospital macam ni. Kes ni kena pergi hospital dulu, ya. Kita bagi priority untuk settlekan masalah perut ni tadi. Usus pecah, ya, bleeding dalam ventrikular, ini berlaku juga, ya. Kalau kita tengok dalam usus kita tiba-tiba berdarah dalam perut, dalam usus dia keluar dekat kita punya dubur, ya, keluar dekat berdarah banyak. Itu nak kena pergi, walaupun tak sakit sangat, kita tak rasa sakit dalam kes bleeding dalam ventrikular ni, tapi dia bahaya sebab dia akan jadi low blood pressure, akan jadi bahaya, ya. Jantung kan boleh ganggu, ya, akan berhenti. Jadi itu benda macam tu nak kena teruslah
berdarah tak berhenti tu jangan tunggulah, itu kena terus pergi hospital. Satu lagi yang abdominal aortic aneurysm, ini pun ramai tak perasan. Jadi kita jangan rasa bila kita pegang perut patient, perawat ya, hati-hati ya, kalau ada bengkak jangan simply tekan ya, jangan simply tekan, sebab abdominal aortic aneurysm ni dia bengkak dalam perut dia, kita rasa dia pulsating ya. Kita pegang perut, kita tengok macam dia bergerak sendiri, dia ada denyut, kita kuat ya. Itu mungkin cepat abdominal aortic aneurysm, kita bagi triple A, kita panggil. Kalau pecah ni terus habislah, itu meninggal terus kalau pecah ya. Ini berlaku pada seorang perawat saya, alhamdulillah dia bila tanya balik, saya kata ini kena pergi hospital terus. Betul, seperti pergi hospital, doktor kata memang abdominal aortic aneurysm. Ini sangat bahaya. Itu emergency lah. Dia tak boleh, kalau patient sakit perut, ada pulsating ataupun benda tu bergerak, pulsating maksudnya dia macam nadi kat perut dia tu, dia bengkak kat situ, dia kena pergi hospital. Itu emergency lah, itu kira emergency. Sakit dada, bahu, leher, ini takut serangan jantung. Ya, itu takut heart attack. Itu juga nak kena pergi hospital. Kerana kita tengok, itu yang saya selalu cerita, ambil contoh kes ni. Pesakit ni dia dah 3 seminggu dah 3 kali pergi kecemasan sebab dia dapat sakit dada, berpuluh-puluh sakit dekat bahu sebagainya. Pergi hospital ECG normal. Kali ketiga normal sampai doktor refer dia ke IJN. Terpaksa refernya sebab doktor pun tak pasti kenapa jadi macam heart attack tu kan. Jadi rupanya dia kena gangguan, dia kena sihir. Jadi benda ni alhamdulillah lepas buat rawatan dia settle, tak kena attack sangat dan dia akhirnya jadi perawat. Itu nak katakan benda-benda tu kita pun tak boleh nak explain. Doktor kalau tengok itu memang kita akan rasa macam heart attack. Dia tak ada choice. Kita kena tengok memang macam heart attack. Cuma ECG normal. Itu kan jadi doktor akan jadi confused ya. Dan itu berjalan pun nak kena pergi hospital ya. Kena check ya. Sesak nafas ya. Ni kalau tengah musim Covid ni pastikan kalau bagusnya ada SpO2 punya, ada pulse oximeter, kita boleh check. Nadi kita tengok oksigen level sebab benda ni kita boleh tengok sendiri, boleh beli je pulse oximeter ni, oksigen tengok macam mana, kita monitor diri kita. Kalau rasa dah turun sangat oksigen tu pergi hospital, jangan tunggu ya. Pening kepala yang teruk ataupun kita rasa lemah badan tak larat bangun dah, walaupun kita tahu kebanyakan ni banyak saya patient datang dengan ni lah simptom dia, tapi saya still kadang kalau perlu sangat, kalau tak dapat cara lain pergi hospital dulu. Itu priority ya, pergi hospital. Jadi doktor akan buat apa yang patut. Kalau normal kita akan sambung dengan ruqyah, tak ada masalah ya. Kita rasa sejuk, seram sejuk ya, kita seram sejuk rasa menggigil-gigil ya. Kita rasa mual nak muntah, sebab itu benda-benda yang mungkin kita perlu dapatkan pertolongan ya. Dan saya bab emergency ni saya memang rasanya ruqyah tak dapat nak handle emergency, kecuali ada yang betul-betul confidence tu boleh insya-Allah datang. Ada pasien yang datang situ emergency dengan demamnya, dengan sakit badannya, muka merahnya, dia tak nak pergi hospital, datang juga ruqyah. Alhamdulillah. Tapi nak katakan dia memang gangguan dan dia pun sendiri ada sejarah gangguan tu, sejarah tu pernah kena sihir dan sebagainya, kita faham. Jadi saya terima dah kes tu, walaupun kita pun akan jadi rasa macam takut jugalah kalau apa jadi kan macam tu. Dan itu benda-benda macam tu alhamdulillah lepas ruqyah tu settle turun, demam hilang, semua hilang, normal, back to normal, masya-Allah. Jadi ada kes macam tu ya. Ataupun kalau bila sampai peringkat dah mengganggu kehidupan harian kita, susah nak tidur, kerja tak boleh, tak fokus, kita tak buat apa aktiviti macam itu, rasanya kena pergi carikan bantuan. Kalau kes macam tu, dan saya carankan sangat, kalau katakan benda tu bukanlah sangat medikal, kita rasa dah kita ada pengalaman benda yang sama, kalau kata ini akan hilangkan ruqyah, boleh datang, tak ada masalah. Saya ada pasien yang gitu, dia tahu dah, dia kata doktor ini bukan, saya tahu doktor, saya nak jumpa doktor. Jadi bila macam tu kita akan ruqyah. Saya rasa saya selesa untuk ruqyah. So, kita dah tahu pasien ni, dia tengok sejarah report dia pun kita tahu dia ada. Dia bukanlah masalah medikal sangat ya. Okey, biasanya kalau pergi klinik, hospital sebenarnya apa dia buat? Di antaranya dia akan tanya sejarah sakit tu. Sejarah sakit ni penting. Macam mana kejadian, macam mana sakit tu, macam mana, itu penting. Sebab diagnosis dalam kes macam ni memang ini akan kita bagi diagnosis lah. Kita akan ada professional diagnosis, apa agak-agak ada diagnosis kan. Kita tengok apa gejala yang ada lagi. Kan, sakit dada tu macam mana, macam menekan, itu benda-benda kita tengok ya. Sakit perut ni macam mana, boleh berang besar tak, kita kena bagi sejarah yang tepat, yang detail kepada doktor ya. Lepas tu pemeriksaan fizikal, doktor akan buat sikit pemeriksaan fizikal. Dan biasanya kalau kita nak confirm sakit-sakit ni, akhirnya kita sampai kepada diagnosis akhir, kita akan buat macam-macam sebenarnya. Kalau tengok patient datang ni, kita akan fikir apa yang paling penting nak buat. Contoh, kita tengok berdasarkan kepada simptom dia tadi. Mungkin ada kena buat ujian makman, mungkin ada kena biopsi, itu bergantunglah apa yang doktor tengok ya. Mungkin kalau perlu X-ray, CT scan, itu bergantung. Jadi kalau bab ni, saya menyerahkan kepada doktor yang lebih bijak bab ni, insya-Allah kita ikut je. Dan kalau perlu buat. Jangan menolak insya-Allah untuk kebaikan kita untuk dapat diagnosis yang akhir ya. Ada setengah tu kena buat ujian saraf. Itu mungkin nak kena buat ya. Betul. Saya nak promote kena ada jagaan kesihatan integratif. Solution kepada ni kena integratif
health atau integrative intervention. Maksudnya kita kena buat semua, kena ubah. Ya, kita pergi juga doktor conventional medicine, kena pergi juga dapatkan ubat dan sebagainya dari kes itu, dan kita kena ubah lifestyle kita, jaga diri kita, dan kita juga pergi dapat benda-benda alternatif. Ya. Itu benda yang saya daripada awal akan tekankan benda yang sama. Ya. Kalau ikut medical, rawatan dia kalau acute sangat kita akan selesaikan masalah dia. Apa masalah dia? Bleeding, kita kena jahit. Kalau katakan luka, kita akan jahit luka. Kalau katakan dia terseliuh, ada pasien datang tiba-tiba terseliuh kan, dislocated, kita ada boleh buat manual. Itu yang itu doktor ataupun MA yang expert boleh buat. Itu kita kena selesaikan. Boleh selesai saat ni akan hilang sakit tu, insya-Allah. Ya. Dan saya juga dalam kes-kes gangguan wujud juga macam tu. Ya. Itu saya kata saya suka quote pasien ni yang datang dengan keadaan dia kaki bengkak merah. Dan bila ruqyah tu setengah jam baca ruqyah, akhirnya bengkak tu hilang dan dia boleh jalan macam biasa walaupun datang dengan crutches. Ya. Jadi boleh dibantu sebenarnya. Itu saya kata ini benda-benda yang boleh bantu dengan Quran. Itu benda-benda yang boleh. Sakit kronik rawatan biasanya lebih lama. Ini lama lah sakit kronik. Macam diabetik, neuropatik, kita bagi ubat, tahan sakit sekejap, kita suruh kontrol diabetik semua. Dan masih ada juga sakit-sakit kebas-kebas, rasa-rasa sakit shooting pain itu kadang-kadang datang dekat extremities, dekat kaki, tangan dan sebagainya. Kalau tadi trauma, kalau luka kita rawat, patah pun kita rawat. Itu benda-benda akan hilangkan sakit. Ya. Itu rawatan dia untuk pain. Ya. Kalau kena infection, sakit juga, kita kena ada antibiotik. Itu benda-benda nak kena buat rawatan. Ya. Dan doktor kadang-kadang akan bagi painkillers lah. Ini biasa painkiller yang doktor bagi macam-macam. Kita ada painkiller dekat market, dekat klinik, dekat farmasi dan sebagainya. Kita tengok, jadi kadang-kadang painkiller tak cukup, kita tambah lagi anti-inflammation. Kita bagi steroid. Kita tambah lagi dengan opioid, antidepressant dan antispasm. Ini benda-benda yang cuma nak bantu patient, hilangkan sakit dia, hilangkan spasm, hilangkan macam-macam, ya, hilangkan inflammation. Itu benda-benda penting. Ya. Lepas tu terapi fizikal. Ada benda-benda yang kita boleh buat, boleh fizikal ni secara kadang-kadang kita buat contoh macam arthritis ni. Kita kalau arthritis tu kita boleh buat intervention, boleh buat secara betul-betul lah. Kalau ikut kena inject itu kena buat lah kadang-kadang tu. Ya. Kita ada juga mental rehab untuk rehab pekerjaan, itu kita kena buat. Kadang-kadang ini semua proses ni, saya rasa untuk orang yang ada sakit kronik sebanyak tu sakit biasa, kita akan lalu setengah proses ni. Setengah tu lepas sakit hilang, kita tengok dia macam contoh kita lepas kena heart attack, kita kena ada juga dia punya rehab nak kena buat. Mungkin rehab dari segi fizikal dia, movement dia, rehab untuk dia kerja sebanyak itu benda nak kena buat. Ya. Itu benda-benda yang kita buat dalam ni. Ya. Jadi rawatan alternatif kita memang saya rasa bagus ni. Siapa-siapa yang ada alternatif treatment lah untuk nak hilangkan sakit kena buat lah, kena offer lah. Ini kebanyakan berdasarkan pengalaman, betul berdasarkan pengalaman masing-masing. Ada yang boleh urut hilang sakit tu dengan urut dan massage. Ya. Saya pesan urut ni kalau boleh urut yang biasa lah. Urut yang fisio, jangan pergi urut yang pakai pengurut yang pakai pembantu. Jadi masalah, nanti jin masuk dalam badan kita lagi. Acupuncture bagus. Ini semua kadang-kadang perubatan yang Islam tak tolak sebenarnya, tak ada masalah. Kita boleh meditasi ni kena macam kita zikir lah. Ya. Ada orang yang hilang sakit, itu hebatnya kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kita tengok orang yang hebat zaman-zaman Nabi dan sahabat. Ya. Mereka ni kalau sakit, cara memang kena solat. Hebat, nak cabut panah kena tembak, kena tombak dengan panah, kena tombak dan panah. Kita tengok nak cabut panah tu pun kena solat. Dia tak sedar solat sampai dia tak rasa sakit, orang boleh cabut dia masa solat. Hebat, masya-Allah. Jadi itu ada kehebatan macam itu. Tai chi boleh guna untuk hilangkan sakit sendi dan sebagainya. Itu nak kena belajar. Ini benda-benda bagus. Ya. Kena exercise senaman, kena tidur mencukupi, kena makanan kena bagus. Aromaterapi pun akhirnya saya tengok banyak yang bantu, banyak lagi keadaan rawatan alternatif yang bukan dalam bidang modern medicine, tapi saya tengok dah start diterima dan diguna pakai untuk rawat sakit-sakit. Ya. Aromaterapi baru ni ada seorang pasien saya, dia sihir yang lama, teruk juga. Alhamdulillah dengan bokor, kita panggil bokor. Dia beli bokor tu, dia bakar dekat rumah, gaharu tu. Alhamdulillah dia kurang dia punya gangguan. Sihir kurang, sakit pun hilang. Alhamdulillah. Ya, itu benda-benda berlaku. Jadi saya sentuh, ni semua kita yakin insya-Allah Al-Quran ni adalah penawar. Dari segi rawatan Islam, saya rasa ini benda-benda yang kita pegang. Tapi Ibn Qayyim rahimahullah dia pesan juga. Dia kata bila kita memang kita yakin dengan Quran, tapi ubat ni pun kita kena letakkan juga doa dan harapan dan keyakinan. Contohnya kita memang sakit tu perlu ubat dan kita kena yakin ubat tu boleh bantu dengan izin Allah Taala. Ini benda-benda yang betul Quran ni akan jadi, itulah sebaik-baik penawar kata Ibn Qayyim dalam, kalau kita tengok baca pendapat, kalau kita baca Zadul Ma'ad tu jilid keempat tu, Ibn Qayyim dia sebut, dia kata tak ada penyakit yang boleh tak boleh sembuh. Sebab setiap penyakit ada ubat. Itu Rasulullah kata. Dia kata ada penyakit, setiap penyakit ni ada ubatnya. Cuma mungkin kita tak jumpa.
Tapi dia kata menegaskan sebaik penawar itu ubat adalah Quran. Itu saya rasa itu sangat-sangat beri semangat pada saya sendiri bila baca benda-benda ni. Kita tahu ini beri semangat pada kita untuk teruskan usaha cari penawar dari segi aspek Quran sendiri. Ubat juga, tapi Ibn Qayyim juga menjelaskan ubat tu kena usaha. Zaman-zaman tu dah pakai ubat dah. 1300 Masihi tu, 1300 Masihi tu, masa tu ubat dah establish. Berdasarkan pengalaman masa tu, zaman tu ramai pakar-pakar, doktor-doktor, dia lebih rumuskan ubat-ubat macam-macam. Dan ikut dalam Rasulullah pun dah ada ubat sebenarnya. Ada setengah tu dah diformulate ubat tu diguna pakai. Ubat luka ada zaman Rasulullah. Ya, kita tengok ya. Ada setengah ubat tu untuk yang memang kalau epilepsi itu memang Quran Rasulullah semua galakkan kalau ikut epilepsi ke dengan Quran. Tapi ubat-ubat lain tu macam ubat sakit, ada ubat-ubat yang gaharu tu sendiri memang Rasulullah gunakan. Untuk aromaterapi daripada gaharu digunakan dalam Rasulullah. Jadi benda-benda ni kita yakin dan kita usaha juga Quran, kita buat juga sebahagian mungkin akan jadi penyembuh akhir dan kita jangan lupa untuk usaha. Dan tuan dan puan, pengalaman saya merawat dulu kerja di klinik. Ada setengah-setengah ubat tu yang kita rasa memang tak ada logik kena. Dia tak logik akan bantu pesakit, tapi dia kena menghilangkan sakit tu. Itu yang saya sebut kes ni masa saya kerja kat klinik dulu. Ada seorang pasien ni dia dah kena gout yang teruk dekat spinal ni. Gouty arthritis tapi dekat spine. Bila kena kat spine tu, ya Allah, tak boleh duduk sampai. Duduk tak boleh, baring tak boleh, semua tak boleh, berdiri tak boleh. Sakit yang sangat-sangat sakit. Kalau gout kat kaki tu beri maaf lagi, kita bolehlah juga jalan lagi sekarang, tapi kalau kat spine habislah macam tu kan. Dan alhamdulillah dia sebenarnya dah bagi ubat maksimum lah. Saya dah bagi macam-macam lah pasien ni. Tak ada, dah ubat paling mahal, paling maksimum. Saya tak nak sebut ubat macam-macam lah. Cuma saya tak suruh ambil ganja ataupun ambil heroin lagi sebab saya rasa macam tidak cuba juga. Akhirnya, satu hari tu dah tak boleh nak buat, tak hilang sakit. Dia selalu MC, dia kerja dekat airport. Saya kata macam ni bang, saya kata, saya nak bagi ubat ni. Ubat ni saya kata, abang makan, tengok macam mana. Kalau okey, abang datang balik. Kan, jadi saya bagi ubat. Tuan tahu saya bagi apa. Saya tak cakap dia ubat apa pun. Saya bagi dia ubat gastrik teman. Daripada Glaxo. Ubat gastrik ni putih, warna putih tablet ni. Glaxo ni dia ada logo tu, ada crown kat situ. Masa tu saya ingat lagi. Glaxo ni ori punya ubat gastrik. Kita panggil jerusil kalau kat pasien-pasien kita pergi klinik. Jadi saya bagi tu, saya kata saya doa, saya kata kat pasien ni, abang sebelum baca ni makan ubat ni abang usahalah doa. Solawat, doa minta pada Allah sembuhkan sakit. Saya kata saya akhir ni, kalau tak boleh juga saya kata abang mungkin kena pergi hospital lah. Apa yang boleh buat mungkin kat hospital lah. Surgery ke sebagainya. Kita tak tahu apa yang boleh bantu kan. Tu dia pun balik, dia ambil ubat tu, dia balik. Tak sampai seminggu, lepas 3 hari dia datang balik. Dia tak jumpa saya, dia jumpa kat kaunter. Dia datang kat kaunter kat staff. Dia kata dia nak ubat yang dulu lah. Ubat yang saya datang ambil last kata. Betul bagi. Jadi staff pun tengok record. Saya bagi seterus itu ubat gastrik tadi lah. Ubat jerusil tadi ya, Glaxo. Saya kata dia boleh tak panggil pasien dia masuk. Saya pun bawa panggil dia masuk. Saya kata abang macam mana rasa? Dia kata dah kurang doktor. Saya makan ubat tu saya relief lah. Saya dah boleh kerja sana ni. Saya okey lah dia kata. Saya nak sambung ubat. Saya kata dia betul tak saya bagi ubat apa? Saya bagi ubat angin je. Selalu orang panggil ubat gastrik. Terkejut dia. Saya kata bang, dia sebenarnya menyembuhkan Allah Ta'ala. Saya tak tahulah nak buat macam mana yang sembuhkan Allah Ta'ala. Jadi itu satu pengajaran untuk saya bahawa sungguhnya kita ni sebagai doktor, kita rasa ubat ni, kita yakin dengan ubat, kita letak yakinan, tapi ada keyakinan lebih tinggi yang kita patut letak kepada Allah Ta'ala yang akan sembuhkan penyakit. Banyak doa, banyak bacakan Quran, banyak. Saya kata pasien gitu. Yang sembuhkan, yang hilang sakit ni Allah Ta'ala. Ya, jadi kita usaha dengan Quran sebagainya. Ya. Saya turun kat sini beberapa hadis atau beberapa sirah yang berlaku, ya, yang ikutkan macam mana doa ikhtiar ni dengan cara perawatan Islam. Itu boleh. Ya. Ini berlaku pada sahabat zaman sahabat. Ya. Zaid bin Ubaid berkata, aku melihat pengaruh pukulan pada betis Salamah. Aku katakan apakah ini? Dijawab, dia dapat luka masa perang Khaybar. Ya. Jadi kemudian orang berkata Salamah terkena musibah. Kemudian dia dijumpa Rasulullah, dibawa depan Rasulullah. Dan Rasulullah ludah 3 kali. Rasulullah baca, ruqyah kat dia, Rasulullah ludah 3 kali. Betul hilang sakit tu. Hilang sakit tu, dia tak rasa sakit dah, tak rasa kebal-kebal. Alhamdulillah, itu nak katakan hebatnya rawatan ruqyah daripada Rasulullah SAW. Rasulullah lah yang membuat, ya, insya-Allah. Lepas tu ruqyah dengan Fatihah. Ramai orang ingat kompleks sangat ruqyah ni. Saya rasa mudah, benda yang mudah, boleh buat semua, boleh buat pun sebenarnya. Ya. Ada orang kata, doktor saya Quran tak bagus doktor. Saya bukan suruh baca Quran banyak. Kadang kita tengok kan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia orang ni rawat dengan bersifat Fatihah pun jadi rawatan, ya. Sebab dia semua doa kat situ. Dan setengah kalau ikut Ibn Qayyim, yang jadi ayat mana yang menyebabkan sembuh tu, ayat tu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada engkau ya Allah aku beribadah
Dan hanya kepada Engkau, ya Allah, aku mohon pertolongan. Ya, ayat yang kalau ikut daripada Bismillah ayat ke-5. Tapi nak kata kan, Fatihah tu sendiri boleh mengubah. Ini berlaku pada sahabat yang pergi, yang duduk dekat satu, dia berjauh lah dekat satu kampung sampai ada orang tu kena, ada ketua kampung tu dekat situ, kena sengatan, bisa ada kata ular, ada sangat kata lipan sebagainya, tapi hampir nak matilah ketua kampung ni. Saya sangat nak teruk lah, sangat teruk sampai peringkat dia hampir mati ya. Dan dia orang datang, penduduk kampung datang jumpa dia orang dekat luar tu, dekat kemahan dia orang, dia minta keterangan siapa yang boleh ubat, dan sahabat ni pergi ubat dengan Fatihah je. Dan alhamdulillah Fatihah ni masa baca sembuh dekat situ. Itu biasa kalau ikut dalam Zadul Ma'ad ni, kalau ikut perbuatan Nabi je, sampaikan semburan tu sendiri adalah kaedah Rasulullah. Rasulullah sembuh dekat tempat yang sakit. Itu benda-benda yang sahabat buat. Sahabat ni baca Fatihah sembuh kat situ. Dan alhamdulillah sakit tu hilang dan ketua kampung ni sihat. Dan dia bagi hadiah. Dia bagikan hadiah. Dia sebenarnya sahabat ni minta sebenarnya hadiah tu asalnya. Dia minta, dia kata kalau sembuh kami nak hadiah ya. Kami nak maksudnya ganjaran daripada usaha tu ya. Dan dia bagi kambing ya. Kambing banyak tu. Tak silap saya 40 ekor, 30 lebih saya tak pasti, tapi sampai kat Madinah Rasulullah kata macam mana ubat dengan apa? Dia kata baca Fatihah. Dan Rasulullah tak sebut pun sebenarnya, tapi Rasulullah setuju dengan tu. Dan Rasulullah minta kambing tu sebagai sebab Rasulullah nak minta kambing tu bagi dekat Rasulullah. Yang dia mau bagi Rasulullah kambing sebagai kambing tu ya. Dia nak katakan sahabat pakai Fatihah je. Dia jadi isu kalau kita nak buat rawatan ruqyah sendiri ke seh ruqyah, maka boleh insya-Allah. Kita boleh baca sendiri. Dan saya selalu biasakan, dan amalan ni sebenarnya sebelum saya jadi doktor pun banyak benda-benda ni saya amalkan tuan-tuan. Saya minat sangat dengan rawatan Islam sejak sebelum saya jadi masuk medik pun lagi, sebelum saya belajar perubatan. Dan dulu saya mengubat dengan ayat Quran untuk sakit gigi. Ya, sakit gigi. Sakit gigi ni benda yang common kalau budak-budak susah nak manage. Sakit gigi ni benda yang agak susah nak manage sebab budak-budak kalau sakit gigi, itu satu tak nak pergi jumpa doktor, takut. Yang kedua, sakit yang sangat sakit. Ya, dia boleh mengganggu semua sampai tak boleh tidur dan sebagainya. Dan alhamdulillah sakit gigi ni saya diajar dengan ayat Quran ya. Wa iza batashum jabbarin. Saya baca ayat tu je, tapi kena ada teknik lah. Ada teknik. Masa tu ada teknik, saya buat teknik. Saya kena pergi masa tu saya tak sekolah, saya masuk sekolah menengah lagi dah boleh buat benda tu. Jadi bila baca ni, saya sangat seronok sebabnya passion tu elok. Tapi dengan masa tu dengan paku lah. Zaman-zaman dulu, orang dulu pakai dengan paku. Sebab saya ikut kaedah tu, sebab saya ikut lah. Kita tak pernah fikir. Masa tu kita budak-budak nak fikir apa. Kita kata, bila tok saudara ni buat macam tu diajar, saya ikut lah. Saya ikut sebiji, apa dia suruh buat, saya buat. Dan kesannya sangat bagus. Dan dia gunakan ayat Quran. Ya, dia guna ayat Quran. Cuma nak kena pakai paku, nak kena berdiri kat pokok, nak kena paku tu kat pokok. Ada cara lah. Dia kena berdiri tu, tak pakai selipur. Berdiri atas tanah, ngadap pokok tu. Dan kita sebelum tadi kita akan bagi paku dekat pasien, semua letak kat gigi, sentuh kat gigi, selawat semua letak kat gigi, kita akan paku tadi ke pokok. Syarat pula tu pokok getah dia kata. Jadi saya depan rumah saya tu, sebelah rumah tu ada pokok manggis, jadi bangsa lah. Memang selalu paku kat situ. Jadi kalau ada pasien datang, masa saya cuti sekolah kan, dia orang datang, budak datang, ada 5 tahun angin datang, saya akan paku kat pokok tu lah. Jadi saya duduk berdiri atas tanah tanpa selipur. Kaki ibu jari kiri kanan, tekan ibu jari kiri. Lepas tu saya kena selawat, baca selawat 3 kali, baca ayat Quran. Iza batashum 3 kali. Saya pun paku dekat pokok tu. Dengan niat yang sangat kuat, sembuhkanlah sakit kaki ni kan. Dan alhamdulillah dapat paku tu 3 kali buat 3 round tu. Pasien memang hilang sakit gigi. Itu main macam biasa. Itu benda-benda saya kata sangat hebat Quran ni. Hebat lah, sangat hebat. Saya sangat-sangat hebat. Dari dulu saya dah rasa hebatnya Quran ni sembuhkan sakit gigi. Walaupun sakit gigi biasa je kan. Sakit gigi tu, walaupun satu penyakit je, saya rasa itu cukup membantu lah. Banyak sangat bantu kan. Sampai banyak paku kat pokok tu. Saya ingat lagi sampai saya masuk medik, akhirnya saya kata, saya terfikir juga macam kenapa kena ada paku ni, kenapa kena berdiri. Itu benda-benda saya terus fikir. Sampai satu hari selepas saya keluar, saya jadi doktor, seorang kawan saya telefon. Dia kata, Sani tolong, wahai aku ni sakit besok raya malam ni, tak boleh tidur sakit gigi, mengandung lah tu, dia tak boleh cabut gigi. Dan saya kata, tak, cubalah dari jauh dia tu. Dia duduk mana? Sintok sana, kat Kedah sana kan. Saya kata, Allah, macam mana nak buat ni? Kita biasa pakai paku. Kan? Jadi saya tak ada choice. Akhirnya saya kata, tak apalah, saya usaha. Saya solat hajat. Dalam solat hajat tu, saya baca ayat yang sama. Dalam sujud saya doa, Ya Allah, mintalah sembuhkan sakit gigi isteri sahabat saya. Kan? Saya pun solat hajat, baca Iza batashum dalam solat. Dalam sujud tu, saya doa pada Allah, minta Allah sembuhkan. Saya pun lepas tu, tak lama malam tu, saya pun tidur. Besok pagi dia pun kata, okay, Sani, okey lah, wahai aku hilang sakit gigi. Saya kata kalau macam inilah keadaannya, saya kata tak payahlah pakai paku. Semenjak tu saya tak pakai paku dah tuan-tuan. Sebabnya tak perlu paku dah. Saya kaji balik sebenarnya paku tu sendiri saya rasa untuk kuatkan niat. That's why untuk merawat ni atau untuk nak kita gunakan Quran sebagainya untuk rawat.
kita kena ada niat yang kuat. Azam yang kuat dan niat yang kuat. Maka akan jadi insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan sampai, niat tu sampai kepada Allah untuk kita, untuk bantu pesakit kita. Itu contohlah saya kata. Jadi ni pengalaman yang saya rasa, sampai sekarang saya tak guna paku dah. Jadi paku ni rasanya masa tu saya rasa orang ni design kaedah ni, siapa yang mula-mula design kaedah ni sebab nak bagi tambah kuatkan niat itu tadi. Okey. Jadi saya rasa alhamdulillah itu tak payah pakai paku dah. Jadi kita pakai Quran je insya-Allah, ya. Jadi banyak lagi contoh ini. Rasulullah baca doa ni selalu. Ini satu benda yang boleh buat lah. Kita sendiri boleh buat, ya. Kita untuk diri kita, untuk orang lain, kita boleh. Kita yakin lah apa yang kita buat ni sunnah. Dan Rasulullah tak pernah, apa yang Rasulullah tunjuk dalam sunnah, ya, dalam perbuatannya, kita tahu ini adalah benda-benda yang sangat bermanfaat untuk kita insya-Allah. Dan akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala kalau kita yakin dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita baca, tempat yang sakit tu kita pegang. Sekarang saya pun design kaedah ni supaya, sebab bila kaedah Ruqyah Hijrah ni, saya design supaya dia mengikut sunnah. Kita jangan buat benda-benda yang lari daripada sunnah. Kita kan buat tu ikut sunnah. Maksudnya kalau kata perlu pegang, kita kan tempat yang sakit tu kena pegang dan kita baca. Semua doa-doa ni. Doa ni ada dalam kitab-kitab, ya. Dalam banyak kitab dia sebut doa-doa. Dia terpulang. Doa dia boleh, kalau ikut ni doa yang Rasulullah baca, Rasulullah buat, ya, Rasulullah buat. Jadi kita boleh sangat-sangat bagus untuk kita praktis. Kita dapat pahala sunnah dan kita dapat juga pahala untuk bantu orang yang sakit, ya. Kita baca doa, Allahumma azhibil ba'sa rabban nas, ya, ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Jadi kita baca 3 kali dekat tempat yang sakit tu. Jadi boleh. Dan saya galakkan juga doktor untuk tahu benda-benda ni sebab kita tak tahu ada benda-benda yang boleh hilang immediate tuan-tuan dan puan. Doktor, saya minta sangat sebab pengalamannya ada juga yang tak boleh hilang dengan ubat, ya, tak boleh hilang ubat. Contoh sakit gigi tu, bagilah Ponstan ke, Voltaren ke. Pasien sakit gigi juga sampai sekarang tu kena ambil injection. Tapi dia hilang dengan doa, masya-Allah. Ya, ataupun pasien datang dengan keadaan sakit yang sangat teruk, sakit belakang yang sangat teruk. Dan ada seorang pasien saya bertahun dah sakit tu, kalau kita baca dia hilang. Saya ingat ada seorang pasien lagi, ini benda-benda yang kita rasa macam costly tuan-tuan. Sakit ni dia nak rawat ni costly, ya. Sangat mahal, bukan murah, ya. Ada seorang sahabat saya, dia sakit, dia duduk di Rawang, datang dia pergi ke expert lah, anesthetist ni, pakar bius ni. Kawan saya juga, saya kenal dia. Pakar bius ni kerja dekat Hospital Columbia Research Trust. Dia pergi jumpa dia sebab dia nak hilangkan sakit tengkuk dia, sakit belakang dia sangat teruk sampai dia dah tak boleh duduk, dia teruk lah. Jadi bila pergi jumpa pakar ni dia kata boleh kita bagi injection ni macam epidural, itu masuk bius dekat dalam leher. Lepas tu tahu tak charge dia berapa tu? Charge dia 7,000, ya, 7,000 untuk that injection, that particular injection. Jadi dia dengar tu, dia budget, dia prepare lah. Tapi dia macam, tak apa nanti saya datang balik, dia kata, dia pergi jumpa saya, singgah saya, bukan jumpa saya kat Seremban. Dia cerita masalah dia semua, cerita semua yang berlaku. Saya kata, tak apa, kita cubalah. Kita cuba dengan Ruqyah, saya kata. Saya baca dia, alhamdulillah hilang terus. Immediately hilang. Dan dia selamat 7,000 tu. Walaupun saya buat joke, dia kata, tak apalah, bayar saya 6,500 lah, saya kata. Installment pun tak apa. Sebab sakit tu hilang. Jadi dia selamat 7,000 tu, saya kata dalam keadaan, alhamdulillah, saya kata dengan Quran, ya, dengan Quran. Dengan kaedah yang betul lah, insya-Allah. Ya. Rasulullah Ruqyah cucunya. Ini Rasulullah selalu doakan untuk Hasan Husain, ya. Minta Allah lindung. Ini benda-benda yang kita boleh minta daripada ain, daripada hasad dengki orang. Itu benda kita boleh buat juga. Anak-anak kita, cucu kita boleh buat insya-Allah, ya. Ingat ya, PowerPoint ni semua boleh download dekat saya punya website. Saya dah bagi website dekat post tadi, ya. Nanti kalau tak tahu nanti saya akan bagi hujung sekali, ya. Okey. Lepas tu Ruqyah 3 kul. Ini amalan sendirilah. Saya rasa ni bagus, jangan tinggal tuan-tuan, ya. Bila nak tidur kena baca, kena ikut apa yang Rasulullah baca surah Ikhlas, ya. Lepas tu surah Al-Falaq dan An-Nas. Rasulullah tiup ke tangan, Rasulullah sapu kat badan. Dan sapu kena proper lah. Kalau Ibnu Qayyim tu dijelaskan dalam kitab dia, sangat jelas. Rasulullah kata bukan sapu macam kita nak tidur ngantuk sangat ni, kita tiup tangan zoom buat syarat je, kan? Bukan macam tu. Rasulullah memang sapu, ya. Sapu tu dengan sentuhan, ya, sentuh muka, sapu semua, kan? Itu benda-benda yang kena rutin buat, hari-hari buat, jangan tinggal. Ini sunnah. Dapat pahala sunnah juga kita ikut Rasulullah, dan juga kita dapat lindung kita daripada gangguan masa tidur. Sebab masa tidur kita tak ada yang boleh ganggu kita melainkan Allah SWT. Ya. Lepas tu kita tengok next slide, ya. Kalau soalan nanti kita bagi, boleh ni? Kita dah dekat sejam suku, dah boleh start bagi soalan, ya. Saya nak tunjukkan beberapa lagi yang sunnah, dah habis saya. Saya satu lagi yang saya selalu galakkan untuk baca Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril ni
satu lagi amalan sunnah yang Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah tak sihat, Rasulullah kena sihir masa tu. Rasulullah baca doa bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in. Jibril baca kepada Rasulullah ketika Jibril meruqyah Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Allah hantar Jibril untuk ruqyah Rasulullah. Jibril start dengan baca bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in uzika min syarri kulli nafsin wa hasadullah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini boleh jadi amalan untuk kalau kita nak merawat sebagainya, kita baca ni kan. Bukan setakat merawat, kalau doktor pun saya kata dok bagus untuk nasihat pesakit. Saya benda-benda saya tak tinggal rawat banyak. Macam case tadi lah. Kita bagi jerusi pun boleh sembuh insya-Allah untuk benda yang kita rasa impossible untuk sembuh. Saya juga selalu amalkan baca surah Ikhlas ya bila kita operation. Masa dulu saya ONG banyak buat caesar. Dan saya memang mengkaji benda ni, saya melihat sangat beza kesan. Ramai orang perasan bila saya buat operation caesar, staff yang duduk tolong saya semua kan pelik. Dia kata, doktor kenapa darah kurang sikit? Sikit je kurang, sikit je terbuang. Maksudnya bila kita buat caesar ni kita akan sak darah. Bila kita potong je perut tu, rahim tu, kita keluarkan baby, lepas tu darah penuh dalam perut ya. Dan staff akan tolong sak sedut-sedut semua. Dan biasanya normal orang kalau operation caesar ni dia akan habis 500 mil. Banyak darah keluar, banyak darah hilang. 500 mil sekali operation. Jadi kita tengok dekat suction pump tu, kita tengok suction punya tu collector tu, kita nampak kat situ 500 mil. Dan alhamdulillah dengan surah Ikhlas ni saya akan sampaikan, saya suruh staff dia baca sama-sama. Saya kata kita dalam hati baca surah Ikhlas semasa saya buat operation. Dan alhamdulillah biasa akan hilang dalam 200 mil saja, 200. Walaupun kita tengok tu second caesar. Second caesar ni complicated sikit, banyak scar dalam tu. Tapi nak kata itulah hikmah kepada surah Ikhlas tadi. Jadi kalau tuan-tuan luka, injury yang kita rasa macam berdarah sikit, pegang kat luka tu, ambil kain, tekuk dengan kain bersih, tutup, lepas tu kita baca surah Ikhlas berulang-ulang. Minta Allah berhentikan luka, berhentikan darah. Itu benda-benda yang kita perlu buat. Ada banyak lagi sebenarnya dalam sunnah. Dan tip Nabawi, kalau luka ni ada cara lagi macam-macam lah. Yang di antaranya yang disebutkan, lepas perang Uhud, Rasulullah habis perang tu, Rasulullah kan cedera, ada luka yang banyak juga. Jadi masa tu, diambil papyrus ni, kalau ikut masa tu tikar lah. Zaman-zaman tu tikar banyak dibuat daripada kulit ni, papyrus ni, dan dibakar dan letak kat luka tu. Dan luka tu berhenti darah dan sembuh. Alhamdulillah. Itu benda-benda yang banyak kita tak perasan di Tibun. Kena kaji benda ni. Dan banyak benda-benda dalam Tibun Nabawi ni tak ada ramai sangat orang kaji, dan saya rasa perlu dibuat. Dan kita kalau doktor ni, kalau grad medicine, kita akan purely akan bergantung kepada teori dan amalan-amalan daripada barat. Itu yang kita belajar. Dan saya rasa untuk sampai masa untuk doktor kaji benda-benda ni. Banyak sebab isu-isu dalam perubatan, dalam perawatan yang kita tengok dalam tip Nabawi, kita tengok banyak bahan-bahan alami yang ada dekat alam kita ni yang menyembuhkan penyakit. Yang boleh sembuhkan penyakit yang kita tak tahu, kita tak kaji. Kalau kita tengok sunnah ada hadis-hadis, dan ini perlu pengkajian. Kerana doktor yang rajin mengkaji, ya. Dan saya rasa saya sangat berminat untuk mendalami benda-benda ni yang boleh bantu pesakit, yang mana tak boleh bantu dengan cara perubatan moden. Wallahu a'lam, ya. Itu pembentangan saya lah. Ini saya punya contact number kalau nak mesej sebagainya. Yang tadi slide dia ada dalam website. Tapi kena carilah kat mana. Saya tengok dalam medical info, saya letakkan slide tadi, PowerPoint tadi ke dalam saya punya main dalam page. Cuba tengok dalam tu, saya dah uploadkan PowerPoint tu. Jadi dalam tu ada maklumat tu. Dia ada berapa soalan? Setakat ni tak ada soalan, Dok. Tak ada soalan ni, alhamdulillah. So tersyukur alhamdulillah. Kalau ada nak tambah siapa-siapa, ada kalangan doktor ke apa nak tambah, kena nak komen ke, insya-Allah kita buka majlis sebelum kita tutup sejam lebih. Okey, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah, thank you. Jazakumullah khairan dapat join insya-Allah, dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah minggu depan. Dan kita harap kita dapat berkongsi lagi benda-benda lain yang saya rasa tak cukup masa kau seminggu sekali. Macam Haji Amin kata, doktor banyak nak cerita ni. Memang banyak benda-benda yang ini basic saya nak kita bagi kefahaman supaya nanti kita ada asas yang kefahaman yang bagus, supaya nanti kita kalau hadapi apa-apa nanti kita boleh gunakan benda ini sebagai basic ya, sebagai asas ya. Itu sebab saya buat macam tu. Dan kita akan bincang tajuk yang bukan sangat medical sesuatu. Mungkin juga saya tak nak sangat medical, tapi saya nak at least kita bagi introduction kepada masalah ni supaya nanti kita boleh cari buat rawatan yang baik insya-Allah ya. Tak ada nak tanya direct pun tak apa, nak tanya sebelum saya akhiri. Tak ada ya. Yang teknik gigi ni memang ada pengalaman dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, saya mau bertanya berkaitan medis. Ya.
sekiranya seorang pasien itu sudah beruqyah dan sudah jumpa dokter, tapi dia punya struktur badan tiba-tiba mengurus, adakah dia perlu bertemu ke hospital untuk rujukan semula? Boleh doktor jelaskan? Ada tahu penyakit tak? Apa penyakit dia tak tahu? Tempoh hari sudah dirujuk, hospital tidak dapat deteksi. Dan sudah diruqyah tapi masih juga. Jadi maksudnya pesakit ni dia kena pergi dua-dua jugalah balik semua tu. Kena tengok sebab kadang-kadang disebabkan oleh faktor masa, faktor keadaan itu mungkin kita tak dapat detect masa tu. Jadi kita kena tengok balik bila dah kurus tu ada benda yang berlaku tu, proses tu berlaku dalam badan. Kita tak tahu apa benda yang berlaku. Jadi bagus untuk jangan putus asa, pergi balik hospital. Dan juga jangan putus asa untuk sambung ruqyah. Itu kita tak percaya. Walaupun doktor kata mula-mula tak dapat detect ni apa. Tapi kita bimbang penyakit ni biasanya dia ada proses yang panjang. Pada setengah-setengah masa dia akan menyebabkan hilang berat badan. Kita tak tahu. Jadi kita kena pesan pesakit untuk pergi semula hospital, mengadu semula kat doktor. Itu benda penting. Yang kedua, kalau kita tengah ruqyah pesakit, kita ruqyah juga sambung juga ruqyah. Ya, itu benda penting. Ya. Ada soalan lagi? Boleh siapa yang tanya? Jadi saya cadangkan supaya ada soalan lagi? Okey, Assalamualaikum doktor. Kesadar. Okey, saya nak tanya. Okey, tadi berkenaan yang doktor kata, cerita doktor tadi lah, sahabat yang doktor kata buat solat hajat tu, gunakan kaedah yang sebelum tu doktor gunakan paku kan. Ya. Dan doa tu doktor detailkan kaedah solat hajat tu. Sebab mungkin kalau kita ada sahabat-sahabat yang jauh, kita boleh guna kaedah yang sama. Okay, terima kasih doktor. Okay. Menarik soalan tu. Dia solat hajat yang kukuh ni, dia solat hajat ni dia kena fokus lah. Dan saya rasa fokus sangat penting. Dalam ibadah ni kita fokus. Dengan kena rasa-rasa kehadiran tu, kita rasa kita betul depan Allah Ta'ala. Nak sampai tahap tu macam mana tuan-tuan? Itu dikata martabat ihsan tu. Yang Rasulullah sebut dalam hadis, yang hadis kedua dalam hadis 40 Imam Nawawi tu, Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni ani ihsan. Yang Rasulullah jawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Maksudnya, dia martabat ibadah ni, ada banyak martabat. Ada satu yang martabat pastor redha, tapi nak katakan ihsan, sampai dia rasa tu dia sembahyang tu depan Allah Ta'ala. Nak dapat macam mana macam tu? Itu perlu proses, perlu latihan sebagainya. Jadi, cuma kita boleh bantu dengan memperbaiki kaedah tu sembahyang tu. Saya suka sebab saya diajar oleh beberapa orang syekh yang antaranya yang saya rasa sangat terkesan, yang saya amalkan sangat berkesan untuk mengulang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam solat. Dia tak mematangkan solat insya-Allah dan dia memang sebahagian daripada Fatihah dan saya rasa sangat bagus. Dan kita bila ulang ni, ya tuan-tuan dan puan-puan, bila kalau ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita boleh menangis kadang-kadang. Kita sampai kita rasa ya Allah, aku tak ada tempat lain nak mengadu ya Allah. Aku minta padamu ya Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku ibadah ya Allah. Hanya Engkau aku minta tolong, ya. Jadi saya cadangkan ulang. Bagusnya 70 kali. Tapi nak kira macam mana tak payah kira tuan-puan. Kita ulang sampai kita rasa sebab dah, kita rasa ya Allah, aku tak tempat nak menghadap ni ya Allah. Dan ini sangat membantu tuan-tuan. Bila kita sampai tahap tu lah, saya rasa apa kita minta Allah makbulkan insya-Allah. Sampai tahap tu. Saya nak katakan masa pengalaman saya sendiri, saya rasa macam tak ada benda yang impossible dengan izin Allah. Tak ada doa ni sebenarnya kalau kita cakap, dia boleh mengubah takdir pun sampai tahap tu. Jadi itu saya rasa macam excuse me. Dia kalau sampai kita solat rakaat, kita bangun rakaat pertama. Solat hajat ni, niat tu memang solat hajat lah macam biasa. Kita baca niat untuk solat hajat, kita bangun, kita berdiri solat hajat tu, kita niatkan, kita takbir, lepas tu baca Fatihah. Fatihah ni saya minta sangat bila kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita start dengan hati tak apa. Kalau kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba buatlah. Let you feel let you experience the same thing. Maksud kita akan rasa benda yang sama. Kita kan bila kita ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, dan kita faham maksud dia. Maksud dia apa? Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu. Kami ibadah dia ya Allah. Hanya kepada Engkau. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Kita nak minta siapa Allah, itu yang paling ultimate yang boleh bantu kita insya-Allah. Dalam apa hal pun, apa urusan pun. Urusan sakit ke, urusan apa-apa kewangan ke, sekarang ni urusan musibah ni ke, dengan COVID semua, kita minta pada Allah. Allah dia yang turunkan penyakit ni, Allah akan sembuhkan insya-Allah. Jadi kita doa untuk doa solat hajat yang powerful ni kena buat macam itulah.
Cuba buat macam tu. Jadi saya biasa ulang sampai 70 kali. Bila kita rasa kadang sampai 30 kali pun kita rasa nak nangis, kita rasa sebab depan Allah Taala itu cukup baik dah. Alhamdulillah. Itu kita sambung habiskan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita habis. Lepas tu baca dah ayat sunat, surah sunat. Nak baca kafirun 3 kali pun okey. Lepas nanti kita rukuk, kita sujud balik, kita sujud, lepas sujud tu dan sujud tu doa dah tuan-tuan. Masa tu kita rasa dekat sangat Allah Taala. Kita sujud ni, kita memang serahkan diri kita kepada Allah Taala. Lepas tu kita doa, ya Allah, minta lah apa-apa masa tu. Minta sihat ke, minta macam-macam, kita nak minta bantu orang pun, masa tu sangat kuat. Lepas tu kita bangun balik, duduk antara dua sujud balik, doa lagi. Bagi masa, cari masa yang sesuai. Jangan buat masa kita tengah sibuk-sibuk, tengah berhenti kalian kita tak fokus. Daripada fokus yang bagusnya waktu ni semua subuh. Kan? Itu yang sunat tahajud sebagainya, kita buat masa tu semua subuh. Atau waktu duha. Waktu lapang, waktu-waktu tu. Ya, dia tak sesuai masa-masa yang tengah habis lunch, kita tengah habis makan, perut penuh. Sangat tak sesuai. Masa sangat penting kadang-kadang. Masa penting sebab dia mengundi suasana. Duduk dalam tempat yang sunyi, yang betul-betul tak ada orang kacau, tak ada bunyi-bunyi lain. Ya. Itu bagus. Ya. Lepas tu bangun sama, dekat kedua, sama lagi. Ulang Fatihatul Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ulang sampai 70 kali. Kalau kita rasa sampai 30 kali, kita dah sebab, kita rasa dah, ya Allah dah, kita rasa dapat Allah Ta'ala dah cukup. InsyaAllah kita rukuk. Ya, betul kita sujud balik, rukuk, kita sujud balik, dan kita salam, dan kita doa pada Allah Ta'ala. Dalam sujud tu doa minta pada Allah Ta'ala. Dan saya rasa sangat berkesan. Saya buat macam tu biasanya. Dan ada benda-benda yang fantastik akan berlaku insyaAllah. Tapi nak kena biasakan lah. Cuba buat sekali dua. Kita rasa dia nikmat dia kita buat tu. Bila kita rasa macam apa yang kita minta untuk Allah makbulkan, kita nampak makbul tu bukanlah seperti apa kita hajat tu sampai. Terus. Kadang ada bentuk lain tuan-tuan. Itu kena faham betul lagi. Kadang bila kita minta Allah tak bagi terus. Kita nak RM1,000 depan kita, Allah tak bagi terus RM1 depan kita macam tu. Bukan Allah bagi benda lain. Ya? Allah bagi benda lain. Kita senang. Allah bagi kita sihat, Allah kita bagi barakah kehidupan. Itu benda-benda macam tu. Ya? Itu cadangan saya lah. Ya? Ada soalan lagi? Boleh faham ya? Alhamdulillah. Doktor. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Okey, doktor, saya nak tanya. Ya. Suami saya dia punya gangguan tu kadang-kadang dia macam on and off kan. Okay. So bila dia sakit, dia punya simptom macam gout, tapi dia punya uric acid tu memang tak lepas border pun. Oh. So lama-lama baru tahu kita itu adalah gangguan, bukan gout sebenarnya. Tapi saya perasan dia akan start dengan sakit di belakang lutut. Lepas tu dia akan bengkak air macam edema tu. Lepas tu, tapi bila saya rukiahkan di awal-awal, dia tak hilang sakit tu. Tapi bila dia akan start with the inflammation, dia akan bengkak, dia tak boleh berjalan, dia kena bertongkat. Pada masa tu baru saya rasa macam it takes a certain level of desperation untuk saya rukiah dan baru jadi macam tu. Betul. So betul. kalau boleh, so macam mana kita nak supaya dia tak teruk sampai bertongkat tu. Maknanya awal-awal tu, maknanya bila dia dah rasa, kita dah nampak macam pattern dia lah, ada benda sakit di belakang lutut. Macam mana kita nak dapatkan that keyakinan untuk rukiah di awal simptom. Sebab masa tu kita tak desperate sangat. Betul. Dia kena sampai, memang kalau ikutkan sampai ke desperate. Dan kita kena create suasana tu. Dan suasana tu maksudnya kita create ourselves suasana tu. Suasana tu dalam keadaan kita, kita sekarang nak rawat, kita nak rukiah dia ni. Kita asing diri sekejap, kita baca Quran, mengadu dengan Allah Ta'ala, kita baca Quran dulu. Lepas tu kita solat hajat, minta dengan Allah, baru kita pergi rawat. Dan ini sangat membantu tuan-tuan. Saya pengalaman saya merawat, bila kes tu panjang, contohnya sejam ni jin ni tak nak keluar. Kita jangan putus asa insya-Allah. Kerana dia saja pelakirkan kita lagi. Dia kata, tulang kau dah penat tu, dah ngantuk. Kerana kita dah tengok jam 21, memang kita dah ngantuk lah. 1 malam, 1 pagi. Jadi kita jangan mengalah benda-benda ni insya-Allah. Dan kita tahu ni semua ujian daripada Allah Ta'ala. Allah uji kita sungguh-sungguh tak sungguh-sungguh. Kan, nak bantu suami kita, bantu keluarga kita, anak sebagainya, nak bantu patient. Jadi benda macam tu kan, saya akan rasa tercabar lagi. Kita letak diri kita kat tercabar lagi. Ya Allah, rupanya dia nak cabar aku lagi. Kan? Dia sebenarnya nak cabar aku lagi. Kita insya-Allah tak apa, kita kata okey, aku tak tahu. Cuma aku nak rehat sekejap, aku nak solat. Kita keluar dari tempat tu. Saya keluar bilik saya tu, saya pergi bilik saya sendiri, saya ambil wuduk semua, solat balik, solat hajat, minta balik dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita tak tahulah pertolongan Allah datang kepada orang yang ikhlas kot. Satu lagi, kita kena banyak, sebab saya kalau merawat, saya banyak istighfar. Benda terintro tu lagi penting daripada merawat tu sendiri. Saya kena doa, saya akan istighfar banyak, saya akan salawat banyak. Sebab kita tahu, ayat-ayat kita pilih pun ayat yang akan bagi banyak kelebihan kat kita. Ya, jadi benda macam itulah yang ayat sunnah yang kita sebut tadi. Dan baru kita baca balik. Dan kita boleh baca balik, ada beza insya-Allah. Jadi setengah tu macam tu. Ya. Ada soalan lagi? Boleh ya? Satu lagi saya cadangkan, kalau kes macam tu,
Saya nasihat juga kalau katakan suami kita tu on treatment lah, dia ada ubat. Bukan ubat gaul lah, maksudnya kena bagi dia anti-inflammatory sikit. Ubat yang boleh kurangkan radang, steroid sikit, bagi dia painkiller sikit, lepas tu kita ruqyah. Sebab tak nak nanti dia proses tu ambil masa. Kadang kita tak tahu Allah akan makbulkan doa kita tu bila. Kan mungkin bukan hari ni, mungkin besok. Wallahu a'lam. Tapi tu saya kata kat pasien, jangan tinggal ubat kadang-kadang. Contoh pasien ni skizo atau psychiatric, manic depressive psychosis. Saya tak cakap dengan pasien berhenti ubat. Saya kata ubat sambung. Kita rawat sampai jin ni keluar. Sampai jin ni mengalah dari kita tengok lepas tu ubat tu kita boleh stop lah kalau dia dah sihat nanti. Boleh stop insya-Allah kemudian. Jadi saya rasa antara yang boleh bantu kita createkan suasana supaya pasien pun selesa. Dia tak tertekan, tertekan sebab dia sakit. Bila kena gout ni sakit sebenarnya, sangat sakit. Dia tak kena mungkin tak rasa lah, tapi saya tengok pasien kena gout ni masya-Allah. Jadi adik saya minta tolong tuangkan nasi dari periuk rendam. Ya, jadi itu. Jadi saya mohon sangat macam tu ya. Jadi kalau boleh buat macam itulah. Kita kena fokus prepare diri kita. Prepare diri kita dengan wuduknya, dengan solat hajatnya, dengan kita jangan ambil merawat ni satu benda yang aku buat sambil lalu lah. Memang kan nak sampai tahap maksimum tadi tak susah lah, lambat. Jadi kita mula awal ni maksudnya kita dah prepare diri kita nak pergi macam nak pergi perang ni. Perang dengan benda gangguan ni. Kita kena prepare diri kita. Solat hajat dulu, solat kalau waktu duha, solat hajat, minta Allah Taala baca Quran, baca surah yang penting yang kita tahu berikan kita kekuatan. Lepas tu baru kita pergi ruqyah balik. Ya, saya mencanangkan macam itulah untuk perawat sebagainya. Sama juga nasihat saya. Ya, tengok keluar ni. Okey, ada sesiapa nak tanya lagi? Ada soalan lagi? Ya, ada soalan ni Salamiah ya. Tadi ada rasa mengalami ngantuk yang puluhan tahun. Ini benda kena check lah. Saya tak nak buat rumusan dari sini, tapi ngantuk ni benda gangguan. Itu Rasulullah dalam hadis ada sebut, kita kalau menguap pun nak kena tahan, kalau boleh jangan menguap. Tahan, tutup. Bukan setakat tutup mulut, tak bagi jin masuk, setan masuk. Saya cadangkan cuba lawan menguap tu. Kan bila kita rasa nak menguap ni, cuba tahan. Sepenuh hati lawan supaya kita tak mengantuk. Itu cara nak psycho diri kita. Ya, supaya kita tak lemah segi mengantuk. Kita tahan lah. Kita lawan, kadang-kadang kita nak menguap, tahan. Itu benda-benda yang melatih kita supaya kita kuat dan menghadapi ngantuk ni. Dan banyak kes sebenarnya gangguan lah. Dan saya kalau katakan dah check medical, tak ada apa, blood test semua normal, tak ada apa-apa masalah. Dan saya sarankan untuk ruqyah lah. Ya, kalau ngantuk. Sebab ramai pasien datang kena ganggu ni, pasien mengantuk. Baca Quran ngantuk, buka Quran je tidur. Dia buka Quran je, belum baca lagi dah tergantuk. Itu benda-benda yang kita tengok gangguan kuat. Dalam ibadah mengantuk. Semayang atau nak semayang malas. Itu benda-benda yang akan menyebabkan itu tanda gangguan. Ya. Okey, ada soalan lagi? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya daripada Sri Pulai, Aisyah. Soalan saya yang pertama, untuk kita amalkan doa-doa ayat Quran ke apa sajalah yang doa-doa daripada Rasulullah ataupun ayat Quran. Macam Ustaz tadi ada bagi untuk ijazah lah. Jadi kami ni sebagai yang nak mengamalkannya tu, adakah perlu ada satu tata cara untuk kami terima lah. Ataupun sekadar kita tengok dalam Ustaz punya web, dah boleh baca dah, boleh amal terus. Itu satulah. Jadi yang keduanya, yang kedua tentang rawatan homeopati kan sebagai alternatif, juga merupakan menggunakan sumber-sumber yang dikatakan alami jugalah. Saya pun tak berapa pasti dia punya konten kandungan ubat tu, tapi boleh jugalah sebagai prevent bagi merawat penyakit yang lain. Yang ketiga, untuk rawatan secara jarak jauh, seandainya ada keluarga-keluarga kami lah yang mengalaminya, boleh ke Ustaz bantu untuk kami. Macam tu, wallahualam. Okey, terima kasih. Ya, yang pertama tadi pasal ijazah. Saya ini selalu dibangkitkan sebab dah menjadi tradisi. Sebab kalau kita nak amal tu kena ijazah daripada orang nak bagi. Bagi saya mudah je. Ilmu ni ataupun hikmah ni milik orang Islam semuanya. Tak ada orang kata ni hak aku, kau kena ikut ijazah aku. Tak, saya rasa tak macam tu. Itu sebab saya berpendirian. Apa yang kita sampai ni kalau ada hadis sahih semua tu sandaran, tak payah risau dah buat ijazah. Rasulullah dah ijazah dulu lagi. Dan tak ada orang boleh klaim kata ni aku punya bacaan, ini aku punya doa-doa. Tak. Melainkan doa yang dibuat lah. Doa dibuat lagi. Mana better? Doa yang dibuatkan dengan doa Rasulullah. Doa yang sunnah. Saya rasa ada doa sunnah. Sebab dalam rawatan saya tak pernah gunakan doa-doa yang direka ni. Satu masalah isu ijazah. Kalau kita tak ijazah tu nanti macam tak boleh pula, copyright kan. Jadi tak boleh pula. Sebenarnya tak. Bila kita baca doa-doa yang berdasarkan sunnah, hadis dan sebagainya, bagi saya itu amalan yang Rasulullah bagi untuk kita umat Islam seluruhnya sampai kiamat.
Nobody can stop you. Tak ada orang dia kata, kau tak dapat ijazah, kau tak boleh amal lagi. Which is wrong. Dan ilmu ni seluas. Hikmah ni milik orang Islam semuanya. Dan kita lah kena cari. Kita kena usaha. Dan Alhamdulillah bila dapat attend program macam ni, kita akan dapat maklumat-maklumat ni, amalkan terus insya-Allah. Tak minta kebenaran saya pun. Itu sebab saya jenis yang akan bagi dalam Facebook, akan upload dalam akan letak dalam YouTube, letakkan dalam website sebab saya nak kepada semua amal lagi ramai. Ada orang tak boleh nak copy pun ada, tak boleh download doa tu kadang-kadang sebab apa dia tak ijazah. Saya which is wrong lah. Kita nak Islam ni disebarkan dengan luas dan senang semua orang dapat manfaat insya-Allah. Kita share, saya dapatlah sikit dia punya jariah tu. Wallahu a'lam kalau Allah nak bagi saya lah, tapi saya rasa kalau kita dapat sempakan ni, Allah ada orang buat dengan benda yang baik ni, saya pun dapat tampang pahala. Itu benda-benda yang saya rasa. Jadi tak risau sangat pasal ijazah tu. Cuma bacaan tu betul tak betul, itu kena check lah. Check lah siapa yang boleh check bacaan, ustaz-ustaz kita ke yang kita check bacaan kita betul tak. Takut baca lain ni salah tu, itu buat masalah. Jadi yang kena check jugalah, kalau kita bacaan bagus, kita dah baca Quran tak ada masalah dari sekolah, kita dah baca Quran. Dan saya rasa tadi isu untuk nak betulkan bacaan, makhraj huruf kena betul. Dia tak perlu dengan berlagu kalau baca Quran. Dia baca Quran ni, lagu tu satu benda yang baik lah, tapi baca dengan tajwidnya betul sudah baik. Bagi saya gitu. Dan doa-doa daripada hadis lagi mudah. Dia tak payah baca berlagu pun, baca macam itu pun okey. Doa-doa daripada hadis. Itu kalau tengok dalam maksurat, sangat menarik lah. Maksurat susun supaya kita boleh baca yang bahagian Quran, baca Quran. Yang bahagian hadis, yang doa-doa daripada hadis, kita baca doa-doa daripada hadis macam biasa. InsyaAllah. Ya? Saya tak tahu. Yang kedua, homeopati. Saya sangat menyokong. Kalau kita ada rasa homeopati boleh sembuhkan, Masya Allah, Alhamdulillah, itu dengan izin Allah Ta'ala. Bukanlah sebab doktor homeopati itu terror ke, ubat dia terror. Tak, tapi Allah izinkan sembuh. Macam saya kata tadi dah, yang sembuhkan Allah Ta'ala. Itu hakikat. Itu yang paling penting. Priority kita kena ingat, apabila kita pergi jumpa perawat atau mana-mana jenis rawatan pun, kita kena yakin yang sembuhkan Allah Ta'ala. Usaha itu usaha juga. Kita kena usaha. Itu sebagian daripada konsep tawakal. Janganlah kita rasa macam ada juga orang jadi tawakal 100% tak nak pergi jumpa doktor, tak boleh jugalah. Itu bahaya tu. Maksudnya kita rasa macam doa boleh ni, doa. Tak boleh semua kena gitu. Kalau kita konsep ni, kita kena juga usaha. Itulah konsep tawakal. Kita tak boleh letak 100%. Kita kata, kita baca doa je semua. Tak ada kuat macam tu. Dan kita digalakkan untuk kita usaha. Rasulullah galak kita usaha. Jumpa perawat. Rasulullah sendiri tunjuk macam tu. Ya? Jadi homeopati bagi saya tak ada masalah. Kalau rasa dia boleh sembuh. Tapi kena betul-betul lah. Adalah paling kurang kita tahu dah benda tu ada improvement. Bagi saya semudahnya kalau tak ada improvement, okey stop lah. Saya mudahnya kalau katakan okey datang ruqyah tak juga sembuh, saya kata mungkin tak sesuai dengan saya atau benda tu tak belum sampai masa untuk sembuh. Allah tak izinkan lagi. Tapi saya rasa cakap pesan patient jangan give up. Kan kalau rasa ustaz ni tak boleh sembuh, mungkin cari ustaz lain yang boleh sembuh. Tapi dengan cara yang betul lah, dengan ruqyah syar'iyyah. Dengan cara yang tak melanggar syarak. Itu penting. Kalau medical itu juga. Bagi saya kalau katakan ubat doktor tak boleh tak pakai, kita cari ubat-ubat yang lain. Doktor tak boleh lah komplain kata kenapa tak ambil ubat doktor je. Tak boleh macam tu. Dia bukan hak kita untuk cakap. Tapi saya duk risau sekarang ni jadi trend macam-macam lah isu-isu. Sebab medical ni dia ada akta, dia ada undang-undang dia kan. Macam homeopati pun ada juga undang akta dia semua tu. Jadi kita follow lah mana yang baik. Jangan risau pasal homeopati. Kalau rasa dia okey, silakan, tak ada masalah. So saya tak ada isu lah. Walaupun saya seorang doktor, saya menerima benda-benda kaedah lain ni. Sebab bagi saya yang sembuhkan Allah Ta'ala. Hatta tadi saya kata bagi pil gastrik pun boleh sembuh gout. Mana tahu, itu kita tak pasti ya. Itu antara bendanya lah. Yang ketiga tadi, dari jauh. Saya cakap kalau buat tu macam tadi lah cara solat hajat. Jangan pergi jumpa orang kata saya boleh buat dari jauh. Itu ada syarat-syarat nak kena barang tu barang itu tak boleh. Itu takut dia gunakan bantuan jin. Jadi itu ciri-ciri bomoh. Especially kalau orang yang boleh terik dari jauh. Ini benda yang masyarakat banyak buat silap. Kalau kita ada family kampung sakit, ustaz boleh tak tolong tengok ni dari jauh? Dan kalau tengok dari jauh tu telik lah. Telik tu dicegah oleh Islam, dicegah oleh Rasulullah SAW, dia jadi syirik. Maksudnya kalau kita boleh telik dari jauh, benda tu syirik ya. Maksud telik tu dia boleh tahu, dia ni sakit ni, ada gangguan ni, ada jin di mekor, itu semua syirik pada Allah Ta'ala. Jadi benda tu ditolak. Jadi kalau nak rawat macam mana? Rawat dengan solat hajat tadi lah macam tadi. Contoh, saya bagi tadi sakit gigi kan. Tapi nak katakan tak kuat lah. The best is kena jumpa lah. Itu paling baik. Kalau boleh arrange jumpa lah. Itu lagi senang. Bila kita jumpa ni, saya lapang sebab kita boleh nilai pesakit ni, kita boleh buat assessment, boleh buat bacaan, kita baca terus. Itu lagi baik. Ya? Boleh? Ya, ada soalan lagi? Terima kasih Ustaz. Sama. Jelas. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. So, saya rasa tak ada apa lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan sekali lagi. Saya mohon maaf atas barang kekurangan atau apa yang kalau tak faham tu boleh WhatsApp saya. Saya kalau telefon ni kadang saya susah nak angkat, kalau tengah merawat saya tak angkat lah. Jadi masa-masa rehat pun saya tak angkat pun kadang-kadang. Jadi bagus WhatsApp je. WhatsApp nanti saya akan cuba jawab. Masa-masa saya boleh jawab, saya jawab insyaAllah. Kalau urgent saya akan cuba buat yang terbaik sebaik mungkin. Ya. So
Sekali lagi aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah nanti kita jumpa masa dekat. So cuba follow Facebook saya ataupun tengok iklan kat mana. Jadi sesuaikan saya iklan dalam Facebook je kan, ataupun dekat grup-grup. Sebab kami passion ada grup WhatsApp. Saya selalu maklumkan dalam grup WhatsApp pesakit, grup WhatsApp perawat-perawat. Dan saya tak iklan sangat keluar, tapi kalau kata siapa nak share, silakan share insya-Allah. Kita kongsi yang beramai. Jadi kita nak beramai orang terlibat insya-Allah. Ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sudahi dengan tasbih kifarah dan salawat. Sudah ada